Like cukup 20k dengan ada view dalam 30, kita akan terus jalankan giveaway daripada Call Out the Tactical. Okay. Tanpa membuang masa, kita nak try dulu test suara Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sorry geng. Terima kasih yang bermasuk, alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan. Mana ya? Ada. Kita try check suara dulu. Okay. Ulang suara, test suara jikalau dengar. Okay, alhamdulillah. Mantap. Okay, terima kasih guys. Sekali lagi saya nak terangkan kat korang. Live kali ni bukanlah lebih kepada sesi menjual, tetapi hanyalah lebih kepada sesi sharing. Sharing session, kita nak ceritakan tentang tajuk hari ni ialah tentang pemulihan gunung. Jadi macam-macam persoalan yang ada kat dalam kepala saya kita nak ceritakan kat Kila kan. Saya tak pernah pergi konservasi gunung ni macam mana, pemulihan gunung ni. Jadi Kila hari ni akan menerangkan dan sharekan live ni kepada kita orang semua dan kepada korang semua yang ada dalam live ni. Tapi sebelum tu minta tolong sangat-sangat, geng. Holdkan skrin ni kemudian. Sharekan live sekali, tekan tab. Kalau rajin, tekanlah banyak kali. Dan jangan lupa untuk sesi live kali ni kita juga ada kategori giveaway. Baju yang saya pakai ni adalah baju daripada La Puma. Banyak lagi ini sebenarnya menerangkan tentang responsible hikers. Saya berdiri kejap lah, saya nak tunjuk dulu. Baju ni lah baju giveaway yang saya akan kasih jikalau target kita akan sampai hari ni. So minta tolong sangat-sangat geng untuk tag screen dan share lah live ini kepada rakan-rakan terdekat anda. Terima kasih. Sikit. Okay. Baru ada. Okay, alhamdulillah. Minta tolong tag screen geng. Ya. Yeah. Baru sampai. Kenapa ni kosong like ni? Kosong like, awak ni like kan lah untuk saya. Syarbini. Okay. Kira boleh kita teruskan ke dengan persoalan pertama? Boleh. Okay. Sebelum kita sembang, korang like dulu korang. Yes, betul. Nampak kat belah atas kepala saya, memang ngam-ngam kat kepala saya ni. Dekat kepala saya tak tahulah memang dah terpapar 20k like, kita nak belanja. 20k like, cukupkan 20k dan kita akan nak belanja iaitu giveaway. Boleh setting? Tak tahu? Aku boleh setting, boleh setting. Awak boleh setting. Saya buat tadi. Awak buat kan? Saya tak pandai. Boleh lah, kat sini pun dah mantap. Terima kasih. Korang jangan sampai saya yang tap, lepas tu saya yang dapat semua baju ni. Ada masalah juga kalau awak dapat kan. Tak adil ni. Assalamualaikum bang. Parcel. Abang Tokyo. Oh, sorry. Sekejap. Abang Tokyo, minta maaf Abang Tokyo. Abang Tokyo, tulisan Tokyo atau tulisan Jepun, minta maaf. Jikalau berlaku apa-apa tentang parcel tu, abang boleh tak infokan ataupun kontak dekat siapa Saya rasa dekat geng pisau ni kot. Sekejap kalau apa ni, abang Jepun boleh inbox TikTok kita orang bang. Inbox TikTok kita orang dan kejap lagi akan ada customer service yang akan follow up dengan abang. Benny boleh tolongkan Benny nanti tentang infokan. Dah kontak dah. Kita orang tak dapat buat apa macam yang itu hari Badik terangkan. abang kalau macam parcel abang tak sampai lagi ke ataupun apa, abang terus direct kita punya customer service. Abang call je nombor yang selalu kalau kita orang buat posting kan ada nombor dekat nombor WhatsApp tu kan, abang terus direct dia. Betul. Kesian nanti abang. Dia akan terus ni. Dia akan terus direct dengan abang. Tanpa membuang masa. Minta tolong geng, tag screen. Dapat 1k like je, kita terus jalan dengan soalan pertama. Okey, sedikit sebanyak tentang sempena hari ini punya cerita iaitu pemulihan gunung tajuk hari ni Sempena pick it up untuk trip dekat mana? Yong Belah. Dekat Yong Belah punya expedition. Jadi tentatif tu semua kita akan ceritakan lagi seminggu juga. Yes. Alhamdulillah, mantap. Tag screen. Jangan lupa kat belah sini kita dah bagi tahu 20k like memang tak akan terus jalankan giveaway. Alright. Kila boleh tak perkenalkan diri Kila? Mungkin ada yang baru dekat dalam live ni kan tentang kategori outdoor. Ceritakanlah tentang Kila ni, siapa Kila ni, orang nak tahu kan. Ada. Okey. Biasa kalau ada awet macam semangat sikit kan. Tak ada. Okey. Mana yang baru join Go Outdoor, baru join live kita ke ataupun baru first time masuk kan, siapa perempuan ni kan. Okay, saya Akila, saya bekerja dengan Kau, saya kenal Kau ni since saya belajar.
saya belajar lagi dan saya intern dekat sini dan saya diserap di sini. So di sinilah saya. Dulu tak ada siapa kenal tapi sebab saya join core apa semua so orang kenal sikit lah tak banyak. Lepas tu apa lagi? Apa lagi nak tahu? Popular jugalah awak ni kan. Tidak. Ah. Saya tidak Daripada sudut lain adakah saya tidak Kila tak ni boleh kalah Roy. ada bawa-bawa orang ni semua ke? Setakat ni kalau macam bawa-bawa orang tak ada lagi. Tapi saya punya role dekat dalam core sebagai assistant marketing and crew event. Saya ada buka bukan saya lah. Dalam event ni ada 3 orang. Ada 4 orang. Saya, Badik, Bonai dengan Benny. Jadi kami semua ada open trip masing-masing. Untuk kalau guide yang Kila bawa, yang betul-betul Kila bawa hanya Trans Siam Tuan Antah sahaja. Oh, saya nak join nanti lah. Trans Siam Tuan Antah sahaja yang Kila bawa. Lepas tu yang lain semua kita pakai guide. Tapi badan kalau Kila tak boleh nak bawa Trans Siam Tuan Antah ataupun Kila akan pergi trip lain, Kila akan hire guide jugalah. Macam tu. Okey. Itu daripada sudut pengenalan sedikit sebanyak Dan saya pun nak perkenalkan diri saya jugalah. Tak sedap pula kan. Kila je dapat kenalkan diri. Orang pun tak tahu siapa mamat sebelah ni kan. Nanti dia ada sensasi kejap lagi. Alright, saya ialah, nama penuh saya ialah Mael. Mael pula. Mirza Lutfi Rahman. Memang panjang, singkatan AMAIL. Mael bukan Mael mana. Ini bukan Mael RM2 tapi Mael Ko. Saya sebagai joki dekat dalam saya sebagai joki dekat dalam Core Outdoor and Tactical ni menceritakan tentang barang dan setting untuk podcast dan bermacam-macam lagi insya-Allah. Okey, tanpa buang masa kita teruskan dengan tajuk yang pertama. Soalan pertama. Ting ting ting. Gang tag screen jangan lupa sharekan live ini serta untuk kalau boleh sharekanlah banyak-banyak tentang ni. Ini merupakan kategori ilmiah iaitu pengetahuan untuk semua orang. Konservasi gunung. Sangat apa orang cakap? Penting. Kita pergi hiking tapi ada pengisian. Maksudnya bukan pergi hiking saja-saja macam tu lah. Yes, betul. Okey. Kira, start dari sekarang saya akan ceritakan tentang soalan yang pertama. Okay. Kira, apa tu konservasi? Apa itu conservation dan di manakah benda ni akan berlangsung pada kita ni? Boleh tak Kira terangkan sikit tentang yang saya nak ceritakan tentang benda ni? Konservasi ni dia besar. Kalau erti kata lain, konservasi ni dia pemulihan lah. Pemulihan. Tak kisahlah macam konservasi ni macam konservasi hidupan liar, konservasi gunung, konservasi hutan. Anything can be conservation. Jadi kalau sesiapa yang ikut core dari dulu, siapa yang pernah join Pikidap Badik, Pikidap ni adalah salah satu anak daripada konservasi. Anak daripada konservasi. Jadi apa yang core ni buat buat konservasi, apa je core ni mampu buat. Okay. Core terkenal dengan event Pikidap which is kutip sampah. Kutip sampah dekat gunung-gunung. Kutip sampah kat gunung-gunung? Yes. Bukan ada di BKL lah. Bukan. Ini kita bersihkan gunung. Orang lain yang buat sampah, kita yang kutip. Manalah tahu kan anda di BKL ke apa kan. Orang lain buat sampah, kita kutip. Baik juga kau ni So okay, itu salah satu konservasi yang kita buat. Selain tu kita juga ada buat konservasi pemulihan trail. Tapi itu tak sebanyak macam mana kita buat konservasi kutip sampah kat gunung Sebab konservasi pemulihan trail tu kita memerlukan specialist, orang-orang yang berpengetahuan tentang denai-denai, apa yang patut buat, kat mana, lock water, bla 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 semua. Itu dia agak macam education sikit. So saya belajar bab tu tapi saya tak nak terangkan lebih lanjut lah. Tapi kita nak terang secara general je konservasi tu apa. Apa yang core buat. Okey, daripada sudut seterusnya itu daripada masuk konservasi betul. Tetapi bagaimanakah pula di manakah benda ni akan berlangsung? Okey, orang nak tahu. Okay, last year kita ada buat konservasi dekat Yong Belah juga. This year, lagi seminggu lebih korang, lagi seminggu lebih kita ada buat konservasi dekat Yong Belah juga. 3 hari 2 malam, memang santai kau punya. Oh, santai nanti benda ni kita akan terangkan juga. Tapi saya nak tanya kenapa bila saya tengok Yong Belah ni, adakah Yong Belah ni berada di Kelantan ataupun di Perak? Kelantan. Oh, benda ni kat Kelantan sebenarnya. Lodging. Oh, lodging. I see. Maaf lah saya tak pernah pergi sana.
tengok kat wiki je macam oh rupanya ni dekat ni Kelantan. Sebab ada yang mengatakan Jong Belah ni kat Perak. Ada yang mengatakan ini dekat Kelantan. Saya dah keliru. Kelantan ke Perak. Kelantan ke Perak ni kan. Tengah-tengah kita ambil tengah-tengah boleh. Oh boleh. Kita jalan kat tengah-tengah dia. Alright, itu daripada sudut dekat tempat. Alright, sudut lain pula Kila. Boleh tak Kila ceritakan sikit? Mount Yang Belah ni berapakah ketinggian dia? Mungkin akan ada yang nak join. Awak ni. Saya pun lupa tinggi dia. Tapi senang cerita macam ni lah kan. Kita listkan ialah merupakan gunung gunung G7. G7 ya. 7 gunung yang tertinggi di semenanjung Malaysia. Antaranya memang ramai yang akan pergi. Biasanya dalam permulaan hiking tu nak complete G7, orang biasa akan pilih gunung-gunung macam tu dulu ke? Saya tak pasti. Macam saya dulu, gunung first G7 saya adalah Yang Belah. Saya tak pasti sama ada Yang Belah tu track dia senang atau tak. Tapi bagi saya macam okay lah. Not bad lah Okay. Itu daripada sudut yang tu. Boleh kita pergi kepada soalan seterusnya ke? Okay. Soalan seterusnya. Siapa yang akan terlibat dalam trip ni sebenarnya? Saya nak tahu benda tu. Adakah just Badik ataupun Kila ataupun ada NGO yang lain? Okay, macam ni. Sebab kalau korang tengok posting tu dibuat secara kita open trip kita open trip ni. Sesiapa yang nak ikut konservasi kita sangat dialu-alukan, tak kisahlah mana-mana agensi ataupun student ataupun hikers biasa. Kita yang baru-baru yang newbies ni pun boleh sahaja kita follow trip ni. Disebab siapa yang akan join, setahu saya yang akan lead benda ni Badik. Kalau bab konservasi ni memang Badik. Dia daripada dulu lagi pick it up. Kalau korang ada yang pernah join ataupun tengok posting dia, tengok posting dekat FB, macam-macam ada. Tak apa, jangan risau. Kita biasa manusia kalau terlepas cakap macam ni dekat mana-mana platform. Dekat mana-mana platform pun kalau korang tengok Waalaikumsalam. Badik yang tu. Badik yang akan lead konservasi ni. So siapa yang akan pergi itu bergantung. Kalau macam kita orang nak pergi, kita orang boleh pergi. Tapi saya nak tambah satu lagi boleh ke? Boleh. Kalau korang rasa macam nak tahu kan, real ataupun tak real Jambang Badik tu, datanglah join lah. Betul. Manalah tahu boleh usap kan. Usap sikit, betul lah. Landak berduri. Think itu dia daripada Badik. Tapi sudut pengurusan tu sebenarnya kan, ramai berapa kategori grup yang akan follow tu kan? Adakah dia akan boleh kepada pergi berpuluh orang ataupun just kurang daripada tu? Sebelum ni kalau tak silap dalam record Badik pernah cerita, kalau saya tak salah lah, pernah Badik open konservasi. Saya tak ingat gunung mana tapi ada. Dalam masa beberapa minit dia dah dapat 100 lebih kot kalau tak silap. Ramai je. Yes. Sebab tu saya cakap konservasi ni dia open untuk semua orang. Terbuka kepada semua orang. Siapa nak join kita bersihkan gunung. Walaupun kita tak bersihkan satu gunung tapi at least kita punya usaha tu ada. Faham. Sebab last year saya pernah tengok ada satu video dekat platform tu. Dia ambil video gunung Yang Belah sangatlah banyak sampah. Saya tak faham tak. Korang naik gunung bawa ration berat-berat. Ration tu dah berat. Bila korang makan, korang masak, yang ringan tu korang tak nak bawa turun. Kenapa? Jadi Cuba korang komen. Kenapa ada sikap manusia yang macam ni? sebab Bawa Maggi punyalah 5 bungkus ni atas. tu seorang yang makan ke apa tu? Itu tak tahulah seorang boleh makan apa. 5 bungkus ni atas. Satu plastik tu pun susah korang nak bawa turun. Kenapa? Padahal ringan je. Tak sampai. Saya rasa tak sampai 10 gram pun. Last kita orang yang pergi kutip sampah korang. Kesian. Nak tengok Kila dah merajuk Tak tau. ada. Tak marah. Cuma ni orang cakap attitude. Ya, betul. Attitude. Sebab apa? Pentingnya bukanlah kita seorang je nak naik gunung tu kan. Betul. Kadang orang lain pun nak naik gunung. Sampah ni kalau boleh kita tak nak lah orang luar pandang kita punya hutan macam Betul. apa benda ni? Yes, betul. Sebab tu kita adanya konservasi benda ni. Tapi selain daripada tu saya ada satu benda tertanya-tanya dalam saya punya kepala.
Siapa benda? Siapakah Sokmat tu? Skop Sokmat. Sokmat ke Sokmat? Skomat. Sokmat sorry. Okay. Orang dekat lain pula. Skomat tu dia salah satu company yang dia pernah lah collab dengan Core. Dia buat baju Pikidap. Okay, mana baju tu? Kita ada baju Okay. tu. Ni baju dia. Boleh buka? Boleh tak ada salah. Sebab ada dia. Kat belakang ni kalau korang nampak kan baju ni. Okay, Skomat ni salah satu company yang pernah JV dengan Core Outdoor yang provide ni lah Boleh design kita buka baju. tak? Kita Oh boleh? tunjuk. Design baju. Lepas tu ada keychain. Siapa yang sebelum ni pernah join Core Outdoor punya Pikidap, korang cuba komen sebab apa yang korang akan dapat masa kita buat Pikidap tu, korang akan dapat gelang. Gelang tu bukan daripada Skomat, gelang tu daripada company lain. Lepas tu korang akan dapat macam keychain lah, macam lanyard lah daripada Skomat. Oh, Sokmat. Okay, yes. Ini dia baju yang ada. Baju ni giveaway tau korang. So korang jangan lupa. Minta maaf. Bukan baju bukan. ni. Baju ni. Oh, baju ni je, saya sorry. pakai sebenarnya yang Sorry, giveaway. saya Jangan tersalah ni pula. Baju ni kita masih ada jual dekat Core, masih Ah. ada lagi banyak sizing. So design dia macam ni. Okay, belakang dia ada logo Core. Daripada segi material, panas tak kalau Oh, baju ni sangat-sangat, baju ni tak panas korang. Baju ni orang cakap kalau kau bawa pergi hiking ke apa kan, memang sedap kain dia tak panas. ada Kain logo. sejuk. Alang-alang tu kan, kita naik gunung ni biarlah satu kumpulan. Iaitu ada nampak macam orang kata apa, leadership, kerjasama semua ada. Yes. And then pop, satu grup berjalan. Orang luar pandang, oh hebat jugalah orang Malaysia ni kan. Gitu. Okay. Itu daripada sudut yang cerita pasal Skokmat Skokmat susah nak sebut. Ada orang tak, baju tu tebal tak? Baju ni tak nak cakap nipis pun tak, nak cakap tebal sangat pun tak. Dia, okay, saya tunjuk material dia boleh? Saya nak tunjuk dia punya ni. Gang, belakang ni nama dia Zulaika. Yang depan ni namanya Akila. Belakang saya dah bagi nama Akila tak boleh nak bagi nama dia lagi. Sebab dia penaman saya waktu malam. Okay, ini dia. Kita try tengok sikit dia punya kategori baju daripada Sokmat. Material dia macam ni kan. Macam ni guys, material dia. Nampak Harap nampak dengan lebih jelas, detail. Nak kata panas tak panas. Kita boleh ambil macam material lebih kurang macam jersey ni material lah. Saya tak pandai sangat bab kain. Daripada sudut bahagian depan nampak tulisan Sokmat. Pick it up. Naik gunung, bawa sampah. Bawa turun juga kan. Kita bawa angkat macam-macam semua ada. Belakang tulisan Core Republic. Sizing daripada size XS ada dan size double XL. Jadi korang boleh saja kan support lah benda-benda ni untuk orang kata apa, menaikkan semangat lagi jikalau kita pergi ke mana-mana untuk naik gunung. Aceh, mantap. Ada yang tanya warna putih je ada. Yes, warna putih. Mesti korang pelik kan, apalah si Badik ni design warna putih. Cerita sikit boleh tak? Asal ada design warna putih. Saya pun tak tahu kenapa dia design warna putih. Tapi tak silap saya lah, saya pernah dengar lah cerita ura-ura katanya putih ni dia melambangkan kebersihan. Weh, kebersihan putih. Yes. Berarti Putih saya ni melambangkan kebersihan. Sebab tu kenapa baju Pikidap ni dia buat warna putih. I see. Putih. Nanti bila pakai kan. So Dia nak tengok macam mana korang jaga baju ni. Nampak kotor-kotor sikit baru nampak garang kan. Nampak lah korang buat kerja. Tak adalah Badik tanya korang macam free je. Alamak, janganlah ulang benda tu. Saya tak boleh tau. Badik kalau macam tengok orang macam, kau macam free je. Korang kalau mana tahu korang join kan, tiba-tiba Badik tanya macam tu kan. Rezeki korang lah. Betul. Kau macam free je kau kutip lah saya. Betul. So yang korang yang nak join trip ni kan, so hati-hatilah. Tapi bagi korang kena anggap benda ni rezeki. Benda ni rezeki. Jarang-jarang tau. Budak-budak kau dah biasa kena. Okay, itu daripada sudut yang pertama. Yang keberapa? Soalan ketiga tadi. Kita pergi kepada soalan yang keempat pula. Okay, Kila. Ada orang mengatakan kat saya kan benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ada yang kata trip ni ialah trip kroni? Soalan ni agak minta maaf. Kadang ada yang kata macam, aduhai, betul ke kau ni trip kroni ni? Terfikir juga, boleh tak Kila jelaskan sedikit pasal benda ni? Okay. Bagi pendapat Kila lah. Macam dia nak cakap, kat mana yang korang nampak kroni? Aduh, kalau warna pink dah beli 10 dah. Alamak. Pula warna pink. Okay.
Cuba korang komen kan. Saya nak tahu juga kat mana trip core ni yang korang cakap kroni. Sebab kan macam sebab kita open trip Pikidap ni memang untuk semua orang. Okay. Sebelum ni ada je kita open trip Pikidap dekat Gunung Ansi. Student daripada UM tak silap. UM ke mana entah yang join. Lepas tu dalam masa yang sama kita buat 2 Pikidap dekat Gunung Ansi masa tu. Repair trail dengan kutip sampah. Kutip sampah tu kita bagi dekat student-student tu. Yang repair trail tu memang Badik and the gang lah. So adakah dekat situ yang korang kata trip tu trip kroni ke macam mana? Itulah sebab saya terdengar saja benda ni. Dan saya rasa macam soalan ni pun bagus juga untuk bagi pengetahuan orang ramai supaya apa? Kita nak bagi penjelasan yang bahawa trip kita ni bukanlah trip kroni. Takut orang bertanya, orang pandang kita macam tu kan, kita tak nak lah, tak sedar. Sebenarnya trip ni, kalau korang tengok kan, trip ni bukan, tak ada pun trip kroni ke apa. Kalau korang nampak macam, alah asyik muka-muka ni je yang join, itu maksudnya diorang setia. Diorang setia dengan kita. Diorang keep follow kita punya program konservasi apa semua sebab tak, saya boleh kerat jari lah. Tak ada lagi lah company outdoor yang buat trip konservasi macam kita orang buat. Jadi bila company kita orang je buat, mungkin bila kita upload gambar, korang tengok muka yang sama. Muka ni lagi. So orang anggap benda tu macam trip kroni, tapi sebenarnya tak pun. Saya boleh cakap dalam banyak-banyak company outdoor memang kau je yang buat konservasi ni. Kau je yang ada kepakaran ni. Betul. Okey, ada satu soalan bagi saya menarik ni. Saya tak tahu nak kata nama dia apa. Saya panggil lah Encik ataupun Puan Dot. Kalau nak join trip tu, berapa bajet nak kena ada? Boleh tak Kila jelaskan sikit tentang? Itu kena tengok dekat kita punya site. Trip konservasi Yong Belah tu. Tak silap saya je, kalau saya tak silap harga lupa juga tu. 250 je kalau saya tak silap. 250 250. Dekat dalam telur punya tu. Saya panggil telur, tak boleh sebut platform. Kita anggapkan sebagai nama telur saja So RM250 untuk kategori konservasi punya tu. Daripada sudut penyediaan, kalau saya tak silap dia ada memberi 4x4 wheel kita akan, kalau yang belah kita akan naik 4 wheel. 4 wheel, and then ada juga daripada segi ration, open shelter ada. Jadi kita dah tak perlu risau tempat nak tidur. Gitu. Rendang untuk camping. Okay, ada orang minta kita cerita sikit lah. Okay. Macam mana pula? Ada orang tanya macam mana dari segi equipment. Okay, kalau korang ni jangan. Aku seronok nak jawab soalan ni. Sabar. Dia pancung. Sabar. Jangan. Pancung. Tentang equipment kejap lagi kita akan share. Akak kena stay dulu dengan kita. Awak kena stay dulu. Tapi ada satu kita bagilah ni. Asoy. Rendang tu untuk camping ke? Okay. Boleh cerita kat sikit pasal rendang ni? Okay, macam ni kan. Selalu kalau kita pergi hiking mana-mana, kalau daypack, benda ni akan jadi makanan lah untuk korang. Lunch pack ke apa. Tapi kalau macam korang pergi hiking 3 hari 2 malam, saya takkan makan makanan dalam ni. Makanan dalam ni saya hanya buat untuk makanan emergency saja. Yang lain semua kita akan masak. Okay, makanan ni kalau setakat pergi daypack, naik angsi ke datuk ke, kalau korang macam malas sangat nak masak, nak buka dapur, korang boleh bawa ni. Kalau macam camping, bukan camping lah, kalau macam hiking 3 hari 2 malam ke 3 hari ke atas, saya akan bawa ni hanya untuk makanan emergency emergency punya makanan. Tapi so far bagi saya benda ni berbaloi untuk bawa sebab still guys. Betul. Badik dah muncul. Badik boleh tunjukkan diri kejap ke Badik? Sebab apa? Ataupun Badik ada nak tanya tak? Minta maaf, saya mencelah sikit saya terpaksa bagi kat Badik untuk nak ceritakan tentang trip Badik konservasi ni. Kejap. Kau lepas mikrofon, lepas tu kau nak cakap. Tak. Untuk Badik cakap sekarang. Sikit sebanyak tentang trip ni. Ada orang tanya tentang harga tentatif tu, boleh tak Badik terangkan sikit? Okay geng, nanti kita nak buat trip konservasi Yong Belah 3 hari 2 malam, 20 sampai 22 Januari. Jadi biasanya Gunung Yong Belah ni kalau komersial awal sejuk. Oh my god, kipas. Boleh. Aku tadi kat mana? Biasa Yong Belah ni kalau komersial hour dia memang 3 hari 2 malam. Tapi biasanya orang buat compact sikit, dia buat 2 hari 1 malam. Jadi biasanya hari pertama tu terus shoot ke puncak. Sudah timing. Okay, hari pertama tu terus shoot puncak dan turun.
Tapi pada trip konservasi ni kita pakai commercial hour 3 hari 2 malam, di mana pada hari kedua kita tidaklah menjanjikan puncak. Tapi insyaAllah kalau kata line up ramai, mencukupi ratio, ada yang pengalaman, kita akan pergi ke puncak. Akan ada wakil ke puncak. Aku tak pasti aku akan ke puncak ke tak, tapi aku kena standby je lah. Sebab ingat expedition ni adalah expedition konservasi. Kita lebih kepada nak repair trail dan juga angkat sampah macam tu lah. Cik Kilah pergi. InsyaAllah saya akan pergi. Artis kita akan pergi. Dia Roy akan pun jadi akan dia, pergi dia juga. akan jadi guide lah. Dia akan jadi guide. Sampai tudung periuk. Sebab dulu masa aku kenal Kilah dengan Benny ni, Kilah sampai tudung periuk je. Jadi mama chef lah. Jadi tukang masak tu kawan-kawan lah. Terbangun dekat tudung periuk. Bapa, petak kan. Yang Benny pula bersepah hoti kat belakang. Orang suruh buat yang belah, sibuk nak buat V1 lah padan muka. Okay, kalau berminat nanti inbox lah kan. InsyaAllah. Satu lagi Badi, boleh tak cerita saya tak satu mungkin kita yang masuk live kan, dia share kepada kawan-kawan. And then dah sempat ramai. Macam mana pula? Macam mana? Orang ramai. Orang ramai yang macam saya berminat kah? Berminat kah? Trip konservasi ni, dia kalau bahasa kasarnya kita cakap trip ni adalah trip ego. Maksud trip ego ni, aku memang tak nak ramai orang. Tapi kena faham. Kenapa? Sebab dalam konservasi, kalau terlalu ramai, aku ni sibuk nak mengajar pula. Kerjanya tak buat, sibuk nak mengajar apa benda nak buat. Jadi buat masa ni kita plan dalam 15 orang dah memadai sebab ada satu ketua iaitu aku dan ada 2 lagi pendaki yang berpengalaman dengan konservasi, Topeng dengan Nadir. Nadir ni adalah pengusaha Mai Parang. Pemilik Mai Parang akan turun padang dan join sebagai ni. Jadi kalau ada 15 orang tu kira kami seorang dapat handle 5 lah untuk share. Ajar buat. Sebab dalam konservasi ni the best is do as you go lah kalau untuk pengalaman aku. Tapi kalau kata trip ni, Kilah ke Benny dapat join. Diorang ni bagi aku mempunyai ilmu yang lebih banyak dalam konservasi. Diorang faham lebih. Cuma diorang praktikal ni kurang. Boleh kata gitu. Diorang hands on kurang. Man hour untuk conservation kurang berbanding dengan aku. Tapi kat sinilah kita nak cuba build the bridge to closer the gap between orang yang buat dengan orang yang berilmu lah, macam tu. Dan kalau kata memang ramai nak tak nak kena ada 2-3 trip lah. Okey, itu statement daripada Badi ada nak tambah lagi lah? Tak ada. Ada. Terima kasih. Okey, itu je. Saya ucapkan terima kasih kepada Badi kerana sudi sharekan benda ni dekat kita orang semua. Sebab bagi saya tak pandai sangat bab ni. Tapi atas dasar benda ni trip Badi betul? Trip Badi. So orang tuan badan dia ceritakan pasal benda ni. Okey. Betul. Ada komen. Hai Kilah. Hai Kilah. Hai Mael saya kita. sebelah ni. Mael kita kalau dia pergi nak join. Mael. Mael tak tahu lagi. Mael tak tahu lagi. Mael tak tahu lagi, tu je saya kata. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya Kilah, boleh? Sebab tadi ada ni. Saya tak tahu akak ke abang ni. Minta maaf yang abang atau akak dot ni. Soalan ni kena dengan awak sebab awak tadi bertanya tentang equipment peralatan. Wow. Dah masuk sekarang tajuknya. Inilah dia Roy. tajuknya. Apa tu? Okey. Kira dah sedia Sedia. Soalannya ialah apa peralatan yang nak dibawa jika saya berminat untuk melibatkan diri untuk trip konservasi gunung ni? Ramai yang akan bertanya. Barang basic lah. Kalau macam barang-barang Boleh siap awak tak maaf sangat panjang saya. Bukan. Saya nak kena ingatkan audiens saya. Sekarang kita berada pada 6.1k like. Tak cukup kuat lah. 6.1k like. Kita mencari kepada 20k like. Takkan korang tak nak baju saya ni. Bau peluh saya ada semua. Wangi kau. Terus pakai. Pakai terus. Jadi responsible hikers terus. Gitu. Alright. Minta tolong guys. Tap skrin dan share lah ini kepada rakan-rakan dekat anda. Cukup saja 20k like. Kita akan 20k like dan 30 view. Kita akan jalankan giveaway. Nanti saya akan terangkan bagaimana cara giveaway ni berlangsung. Okay? Okay, boleh teruskan. Okay. Untuk kalau macam barang-barang konservasi. Contoh macam barang-barang pikidap kutip sampah kan. Kita buat kutip sampah. Itu barang-barang tu penyediaan tu semua daripada kos sendiri. Apa yang korang perlu bawa is barang-barang keperluan korang. Kalau kita ada sediakan ration tu kita akan bawa, nanti kita akan bagi-bagikan lah. Ration tu memang dah ada dah. Ration makan. Okay. So korang bawa barang-barang personal korang, barang sleeping system korang. Barang-barang personal lah. Antara contohnya Basically. biasanya lah. Sebab ini trip 3 hari 2 malam. Contoh kadang newbies,
kita tak tahu. Dia orang macam, apa benda, saya biasa dia hide je. Tapi bila saya nak try pergi pada pertama kalinya nak naik 3 hari 2 malam, dah lah konservasi gunung. Bukanlah trip adventure yang saya nak macam, oh santai je, bukan. Tetapi ni konservasi, kita ada fikir nak bawa sampah. Nak putih sampah. Jadi daripada sudut punya barang apa, adakah perlu saya nak bawa parang, pisau, ataupun gula-gula saya sendiri ke? Okay, kalau yang mana yang tak pernah pergi trip, orang cakap naik gunung 2 hari 1 malam, lebih pada 2 hari 1 malam. Okay, apa benda korang bawa? Satu, korang kena ada satu beg yang besar. Berapa liter? Kalau macam perempuan, better 50 liter ke atas lah. Better 50 liter ke atas. Sebabnya, tapi dia ikut juga ketinggian Macam saya pakai beg 65 liter. Saya boleh pakai 50 liter juga. Kalau saya rasa saya tak nak bawa banyak barang, saya akan bawa 50 liter. Kalau saya rasa saya nak bawa banyak barang, saya akan bawa yang 65 liter. Kenapa kena bawa banyak beg besar-besar ni kan? Penat dah lah nak naik bawa ni, lepas tu kau kena bawa beg besar lagi. Sebab nanti sampah-sampah tu kita akan bawa turun. So fungsi beg yang besar tu adalah nanti kita akan masukkanlah sampah-sampah plastik guni tu dalam beg kita. Macam tu. Perlu bawa macam beg ekstra ke? Macam sebab saya setengah kadang ada satu perasaan contoh, kita dah bawa beg macam ni, tetapi ada yang beg macam boleh, beg apa yang kecil tu? Oh, beg day hike. Beg day hike yang kecil macam tu. Itu terpulang. Kalau korang ada beg day hike yang compress, yang korang lipat-lipat dia jadi kecil cenonit macam ni, korang boleh je bawa. Sebab nanti mungkin kita akan tidur dekat camp ni. Lepas tu nanti rehat free and easy. Lepas tu kita nak pergi kutip sampah kan. So kita bawa lah bag daypack tu. Boleh tak ada masalah. Tapi daripada sudut lain pula, adakah barang-barang untuk 3 hari kan, 3 hari 2 malam kan? Sebab saya fikir balik macam, wih lama ni. Biasa orang kalau nubis-nubis pun baru dia kategori day hike ataupun 1 hari saja pergi. Dia orang akan risau first daripada sudut penyusunan item, gear. Nombor 2, dia mesti akan terfikir, adakah semua orang perlu bawa parang? Kalau semua orang nak bawa parang mesti rasa macam susah juga. Okay, dia macam ni. Kalau bila kita masuk hutan, macam perempuan ataupun yang first time, korang memang kena ada survival punya barang macam pisau. Kita panggil apa ni, semangat besi lah kan. Korang memang kena ada pisau, kena macam parang tu. Kalau korang tak pernah ataupun tak pernah ada, tak payah pun tak apa. Sebab macam tak ada keperluan untuk korang bawa. So macam pisau, tak kisahlah pisau moranif ke, pisau lipat ke, korang boleh bawa. Sebab benda-benda tu korang boleh guna as survival. Tapi saya ada satu benda nak tambah lah Kila. Korang nak bawa pisau mainan pun boleh. Janji nampak outdoor. Kan? Tak function. Tak Itu ada. kalau binatang liar datang, engkau nak pertahankan diri pun tak lepas. Tak, boleh lah main masak-masak dengan dia. Oh, awak nak macam ni Awak tak sempat nak masak, awak dah kena faham. Alright. Itu daripada sudut. Ada nak tambah lagi segi item tak? Sebab Dari segi item, yang penting lah apa barang yang perlu korang bawa kalau time korang masuk hutan. Tak kisahlah masuk hutan mana-mana pun, 2 hari 1 malam ke 3 hari 1 malam ke. Yang penting korang kena ada lighter, whistle, pisau, lampu. Lampu ni sangat penting Even korang pergi hiking day hike pun korang kena ada lampu. Sebab kita tak tahu risiko ni ada dekat mana-mana. Betul. Hazard ni pun ada dekat mana-mana. Kita aware risiko tu, kita aware pasal hazard tu, tapi but then bila benda nak jadi dia akan jadi. Kau dah 10 kali naik datuk pun tiba-tiba kau sesat. Boleh jadi. Dia kalau risiko tu banyak sebenarnya. Tapi saya rasa Malaysia ni unik tau. Kenapa? Sebab belum ada kat luar negara, saya nak share kat korang belum ada dekat luar negara, Gunung Datuk dia ada pair partner dia. Gunung Nenek. Tahu Gunung Nenek? Ada Gunung Nenek kat Malaysia. Tahu. Tok Nenek tu kan. Tok Nenek partner dengan Gunung Datuk lah tu. Jauh bang. Tak, sebab tu kata unik. Cik gitu. Okay, kita try baca komen sekejap. Ada satu komen. Kalau tidur gunung tak ada chip my bank ke? Risau tiba-tiba dia muncul minta hutang loan. Alamak, tu lawak. Lain kali kalau dah nampak chip my bank tu, cepat-cepat lah tu kan, stay settle kan. Tak apa, pandai-pandai lah kan, tepuk sikit. Tolak tepi lah kan, sembang belakang orang kata. Okay.
Okey. Sambung. Jangan. Simpan. Ah. Beli. Okey. Okey. Serius. Okey. Soalan tadi, kalau tidur kat gunung tak ada ke Cik Maybank? Okey, setakat ni gunung-gunung yang kita pergi semua macam yang belah. Yang belah ada. Saya tak cakap ada Maybank lah, ada binatang liar tu. Cuma kita tak tidur lah dekat laluan dia, tempat dia. Macam tu. Dekat mana-mana pun mesti akan ada wildlife tu. Sebab nama pun hutan. Betul. Tapi saya rasa macam ada satu benda saya nak tambah. Gila. Ada Kat orang yang belah tak ada ada orang tak pernah mengatakan, ada orang mengatakan kat saya, laluan hutan kat gunung ni, hutang pula ya Rabbi. Laluan hutan kat gunung ni merupakan laluan denai binatang. Jadi apa-apa laluan saya rasa ni haiwan pun akan lalu juga. Dia kalau dalam hutan ni dia ada dua trail. Satu trail manusia, satu trail haiwan. Trail haiwan ni dia kecil sikit lah daripada manusia. Macam contoh macam saya yang macam bukan guide ni, mungkin tak akan perasan trail tu. Yang dah biasa dengan apa? Gunung-gunung, dah tahu ni trail ni trail haiwan. So jangan lalu sini lah. Macam tu. Tapi adakah betul sebab Kila setuju tak apa yang saya kata? Manusia ni sebenarnya kebanyakan kat dalam hutan ni menggunakan trail laluan binatang. Ataupun Kila tak setuju benda ni? Soalan dia ialah satu. Adakah Kila bersetuju majoriti banyak kawasan laluan dekat Gunung Malaysia ni sebenarnya laluan tu digunakan sebagai laluan binatang, tetapi manusia pun menggunakan laluan tu? Binatang yang menggunakan laluan. Maybank akan guna laluan. Betul. Maybank guna laluan manusia Dia kalau macam Maybank ni dia polisi. dia kalau contoh kalau macam kita manusia, kita pergi mana-mana gunung, kita akan ada guide. Jadi possibility untuk participant, orang-orang yang zero knowledge nak lalu dekat laluan haiwan tu dia macam tipis lah. Sebab mungkin guide akan cakap ni laluan haiwan. So jangan sesekali lalu. I see. So binatang dia boleh guna laluan kita. Faham. Alright, itu daripada sudut yang pertama. Okay. Ada yang nak tambah lagi ke daripada sudut itemization? Item tak ada, tapi yang penting yang sangat-sangat penting yang korang kena bawa adalah headlamp, lighter, pisau, whistle, personal first aid korang. First aid tu paling wajib lah kalau ikutkan. Jangan pernah tertinggal walaupun Panadol. Sebab Even apa? Betul, jangan macam korang ada sakit ubat ke apa kan, bawa sendiri punya. Kalau boleh jangan minta orang. Jangan minta gogo sekalipun. Mana yang ada sakit, bawa ubat sendiri. Betul. Sebab first aid ni kadang orang pandang remeh tentang first aid. Jadi tak nak kena adakan first aid. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Iaitu nombor 6, soalan ke-6. Kila. Wow, baru soalan ke-6. Okay, teruskan. Lama lagi. Baik. Kila dah tak sabar ni sebenarnya kan. Dah nampak benda baru tadi kan. Okey. Saya excited dia macam. Okey, soalan ke-6 ni ialah, adakah trip ni sesuai untuk semua peringkat umur? Sebab kadang mungkin ada setengah cakap, saya nak try join lah. Okay. Sangat sesuai. Okay, untuk yang first time nak join tiba-tiba kan, saya tak pernah naik saya tak pernah naik G7 tapi saya nak try. Kalau korang pernah hiking, korang ada past history hiking kan, tak kisahlah korang hiking gunung mana, bukan gunung paling tinggi ke, setakat gunung Ansi ke apa, boleh je, tak ada masalah. Boleh try. I see. So yang belah dia tak adalah susah sangat pun. Dia tak susah sangat pun, senang je lah. Saya tak tahu lah, kalau bagi saya macam tak adalah susah sangat. So, Kila ada approve tak susah pun sebenarnya. So, berarti kabis-kabis pun boleh. Itu hari pun saya dah sembang tajuk dengan Bunai tentang adakah Kobis boleh naik ke tidak. Kila ada approve. Gunung ni boleh naik. Kobis pun boleh naik Jadi tak risau. Jika anda terasa diri anda Kobis, bukan Kudis, boleh saja join. Gitu. Okey, ada tambahan lagi tak? Sebab ini menceritakan tentang peringkat umur.
Jadi kalau kita cerita pasal sudut umur, berarti mesti ada level umur yang sesuai untuk kita masuk hutan sebab ini dah lah lebih pada 3 hari 2 Okay, malam. kalau cakap pasal peringkat umur kan, saya pernah je nampak budak umur 12 tahun naik gunung, dah start camping, dah start join hiking bermalam ni. Oh. Jadi dia bergantung kepada orang cakap mental budak tu, training budak tu macam mana. Dia dah biasa ke tak? I see. Dia kalau macam contoh lah macam parents dia nak join pick it up call ni kan, boleh tak ada masalah nak bawa anak dia, tak ada masalah kalau anak dia dah biasa dengan benda-benda macam ni, masuk hutan, tidur, camping apa semua, it's fine lah. Kalau benda tu tak menyusahkan mana-mana pihak. Faham? Itu daripada sudut ikut mola, berarti sesuai lah. Okey. Boleh je. Saya nak tambah satu benda saja untuk pengetahuan korang. Sebenarnya trip yang fikir kau ataupun lebih ke arah pergi yang belah ni bukanlah had. Dia bukanlah had. Walaupun dia santai, dia lebih ke arah sebenarnya kita ceritakan tentang training load. Load lagi satu Betul? Maksudnya? Load itu daripada sudut berat yang kita nak bawa barang. Maybe ada setengah orang dia hike biasa ni dia tak bawa banyak sangat barang, betul? Tapi yang ini kita nak bawa sampah lagi. Maybe barang tu kalau boleh kita kena tahu apakah barang yang perlu kita nak bawa, paling penting benda tu. So apa-apa pun kena faham tentatif yang dah diberikan supaya apa, korang bawa barang yang diperlukan saja, bukanlah mengikut kehendak. Jikalau mengikut kehendak pun jadi sakit hati, silap-silap kita yang bawa sampah nanti. Takut jadi macam tu, okey? Sebab ini merupakan trip konservasi, trip pemulihan gunung. Bukanlah sekadar mengangkat sampah saja, tetapi ada juga untuk memperbaiki laluan juga. Okey, itu soalan ke-6. Kita pergi pula kepada soalan seterusnya. Sebelum kita pergi dengan soalan, saya nak promote satu barang dulu, boleh? Boleh. Okey. Antara barang yang saya nak promote, tak lain tak bukan inilah dia. Core Patch. Daripada Core Outdoor Antarctica. Untuk pengetahuan korang, Core Patch ini limited edition, keluar lebih kurang dalam 300 unit sahaja. Daripada sudut lain, menarik sangat ke benda ni? Bagi saya, yes. Pertama, sebab limited. Itu menarik. Nombor 2, ada patch velcro. Korang nak tampal dekat mana ke? Ada setengah yang baju ada patch tu kan. Velcro patch tu tampal saja. Nak jadikan sebagai tampalan dekat bahagian bag pun tak ada masalah. Serta lagi satu, dia ada glow in the dark. Jadi tak risaulah. Malam-malam hantu nampak, oh ini budak core, terus lari hantu tu. Gitulah. Okey, tak ada tambahan lagi. Itu saja sedikit sebanyak daripada sudut item yang saya nak ceritakan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang support korang untuk pembelian core patch version 1 limited edition. Okey? Mantap. Itu daripada sudut item. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya pula. Kila, steady ya Kila? Okey, boleh. Okey, soalan seterusnya Kila. Soalan nombor 7. Okey, apa benda nak buat kalau saya sampai sana? Adakah cuma kutip sampah ataupun ada benda lain nak buat? Sebab saya baru dalam perkara ini. Okay, macam kalau join pick it up ni kan, macam konservasi gunung ni, dia hiking korang dapat, kutip sampah pun korang dapat, ilmu pun korang dapat. Macam balik cakap tadi dah, macam stuck ke atas? Phone saya stuck. Sama. Phone saya stuck. Minta maaf. Phone saya tiba-tiba dia stuck. Alamak, tak dapat lah nak merasa topi tu kan. Belanja sekali lagi boleh tak? Minta belanja lagi sekali. Kalau ia pun bagilah singa, istana ke. Cik, ada lagi orang bagi topi. Dapat topi lah. Thank you. Terima kasih sangat-sangat. Alhamdulillah. Alright. Kila, boleh teruskan. Apa yang akan berlaku kat sana, sebab macam sebelum ni saya join pick it up day hike je kat Gunung Datuk. So all the way kita hiking tu, kita nampak sampah, kita asingkan. Kita letak tepi trail. Kumpulkan. Macam saya pergi konservasi Gunung Datuk tu, masa nak naik, nampak sampah, kita mana yang boleh bawa naik lah. Mana yang macam saya pergi day hike, jadi kita akan lalu laluan yang sama. Bila kita turun, kita akan kutip sampah tu. Faham? So macam kita nampak sampah tu kat tepi, kita kumpul lah. Yang dekat-dekat tu kita kumpul. Lepas tu kita naik lagi atas. Nampak sampah, kita kumpul. Nanti dah turun, baru kita kutip sampah-sampah. Biasanya kan bergerak dalam kumpulan ataupun seorang-seorang sebenarnya benda tu? Dia sebab nama pun kutip sampah. So kalau faham, mana yang pernah naik yang belah tahulah track dia macam mana kan. Kalau boleh janganlah seorang-seorang.
Kau dengan bawa beg. Contoh lah masa on the way nak naik Yong Belah tu kot dah start Ada kutip sampah. sampah ke kan. Kau dengan bawa beg besarnya, dengan bawa beg sampahnya, kau nak naik lagi macam tu, macam gini, macam tu. Kalau boleh macam berkumpulan pun okey. Mungkin dalam line up tu seorang pegang plastik sampah, lepas tu yang lain kutip apa semua. So bergilir-gilir lah. Orang cakap bekerjasama. Nama pun konservasi. Tapi boleh saya tambah tak? Sebenarnya betul apa Kila kata, satu saja saya setuju sebab apa? Kalau ikutkan kalau kita hiking ke mana-mana, yang terbaiknya biarlah ada partner buddies. Betul. Partner buddies ni sangat penting. Jikalau berlaku apa-apa, seorang lagi boleh minta tolong, tak pun seorang lagi nampak dia gelakkan dahulu. Tu je lah biasanya. Kalau saya akan gelak dulu baru tolong. Alamak. Takut saya nak ikut Kila abang ni. Okey, itu sudut tahu. Tapi boleh tak Kila jelaskan kat saya satu benda saya rasa macam curious dalam kepala saya. Apa dia? Sampah tu daun ke? Ataupun sampah memang sampah Maggi? Sebab orang akan cakap, kadang bila nampak laun-laun, daun-daun macam tu berselerak, silap-silap penyapu sapu sampah dia orang bawa. Kita okey, macam saya cakap tadi lah, kalau korang join PKDAP ni, korang equipment semua kita akan sediakan. Jadi tak ada keperluan pun untuk korang bawa penyapu sampah ke, penyapu ke, sodok sampah ke, pencakar ke, tak ada. Semua equipment tu semua kita sediakan. Okay, macam sampah betul-betul sampah, bukan daun kering bukan daun kering. Kalau korang duk kutip semua daun kering tu siap. Tak. Ni yang betul-betul sampah macam sampah Maggi, sampah makanan korang, botol air korang, apa lagi selalu sampah yang ada kat gunung. Selalu saya nampak ni lah, botol air. Ada je hari tu saya pergi Angsi, orang bawa coffee Zeus tu naik atas. Ada Lepas dah minum, dia campak je kat tepi. Aduh, hai, susah lah. Awak dah beli minuman yang mahal. Attitude pun kena sama lah dengan, faham tak? Yelah, betul. Awak bawa naik, lepas tu awak buang je macam tu. Kat situ kita dah nampak macam orang Malaysia ni dia punya faham tak? Kau nampak kat situ macam boleh buang sampah ni, kau buang. Macam tu ke cara untuk kita jaga kita punya kebersihan gunung? Sabar, jangan marah. Bukan. Benda-benda macam ni. Benda macam ni kita kena cakap bahasa lembut susah. Kita kena cakap bahasa kasar. Kalau kasar wajak jalan kita maki je. Nak saya cakapkan ke? Tak apa. Tak nak cakap. Saya kalau nak habis je. Putung rokok ada juga. Ada je. Saya pernah je nampak. Orang buang rokok sekotak tu kan. Dah habis pump dia buang. Padahal bawa naik atas penuh tu dalam tu. Turun dah kosong buang macam tu. Itu sampah korang. Benda pun tak berat. Korang berdaya bawa naik, bawa lah turun. Betul. Tak ada siapa nak kutip sampah korang. Ini baru kita cakap pasal sampah makanan Belum kita cakap kita masuk topik sampah pad ataupun pad panty liner yang perempuan ni. Ini pun menyakitkan hati juga ni kalau kita sembang ni. Betul. Campur sampah-sampah kemah kalau ada, fly sheet semua benda tu. Itu ada je orang tinggalkan fly, ada je orang tinggalkan macam-macam lah. Macam kenapa korang ni sebenarnya? Orang kata water bukan, tak tahu yang bawa tank air tu. Water bladder. Water bladder benda tu ada orang juga orang saya tengok. Kesian lah. Rasa macam korang macam ni. post gambar terpaling hiking, naik sana sini. Padahal sampah-sampah tu korang duk tinggal je macam tu. Kesian orang. Betul? Tak ada siapa nak kutip sampah korang tu, melainkan korang sendiri bawa turun. Jadi saya macam ni lah, senang cerita. Kita masuk pula ayat Quran ni, tak pasal-pasal. Boleh sila. Allah tak akan mengubahkan sesuatu bangsa pun tak dia seorang, melainkan dia yang mengubah dirinya sendiri. Dengar tak? Allah tak kacau apa-apa pun. Lek marah tu kang. Tak, bukan. Saya tak tahu hanya akak ke abang. Saya tak tahu. Bukan. Sebab benda-benda macam ni, dia macam common sense lah. Dia sebab hutan kita ni, hutan kat Malaysia ni bukannya hutan kat Malaysia ni bukannya banyak dah pun. Itu je yang ada. Itu pun kadang-kadang ada lah mana-mana agensi pergi gondolkan nak buat tu, nak buat ni. Jadi apa yang ada, apa yang masih di-preserve di bawah Jabatan Hutan apa semua, kita kena jaga. Sebab the upcoming generation akan guna juga benda tu. Faham? Sebab tu adanya konservasi. Konservasi ni besar. Bukan setakat kutip sampah sahaja.
Jadi kalau korang ni janganlah buat Kila marah. Kila kalau dah marah macam ni, saya ni kalau jadi mangsa bebel dia. Dia bebel kat tempat sampah. Apa pasal lah orang ni tak nak kutip tempat sampah kan? Jadi kutiplah sampah Di mana-mana pun korang nampak. Tapi janganlah pula tengah jalan ni tiba-tiba kau tengah ada kerja, kau ambil penyapu sapu kat tengah jalan tu. Tu cari penyakit lah juga. Alright, itu sikit sebanyak daripada Kila Soalan seterusnya pula Kila, kita pergi pula. Atau ada Kila nak baca komen ya? Tak ada. Tak ada, Kalau awak okey. nak baca boleh. Sila. Lik, jangan marah. Dah tu. Okey, tu dah jawab. Adik Mat, kau siapa? Kau siapa? Tak pasal-pasal macam tu tapi kalau adik-beradik pun terima kasih kerana support. Alhamdulillah sangat-sangat. Okey. Soalan seterusnya, adakah semua peserta boleh dapat pergi ke puncak Badik? Badik pula, gila. Adakah semua Risau. peserta? Okay, macam tadi, macam siapa yang ada, macam Badik ada cakap tadi, trip ni trip ego. Nama pun konservasi. So, sembang pasal konservasi, trip konservasi ni, kenapa ramai yang tak nak join and ramai yang cakap trip ni trip kroni? Sebab korang tahu trip ni tak akan sampai ke puncak. Sebab tu korang macam, alamak, konservasi. Dah semangat konservasi tu ada. Tapi bila dengar tak sampai puncak, korang tak nak pergi. Itulah. Kenapa? Dia jadi salah tu, tak maaf saya potong Dia jadi macam mindset orang tu. Kau dah tahu ini konservasi, kenapa kau nak marah sebab tak dapat naik gunung? Kenapa? Dia tak janji. Betul. Nama pun konservasi Bila konservasi, kita akan fokus kepada konservasi. Kita tak akan fokus macam kita punya main goal kita bukan puncak. Jadi itu yang saya mempersoalkan tu kadang-kadang. Macam orang cakap, alamak trip konservasi. Tak, bila Badik cakap, kita tak menjanjikan puncak. Mungkin sampai sini je. Lepas tu orang cakap, alamak bang, tapi saya nak naik puncak. Tak apalah bang, tak naik puncak, saya tak nak join. Lepas tu, itu yang keluar lah kot. Timbul persoalan, itu namanya trip kroni. Kroni-kroni je pergi. Tahu-tahu pub sampai puncak. Sembang kata tak sampai puncak kan. So benda tu macam dia tengok. Kalau banyak kerja yang kita buat, mungkin kita akan sampai ke puncak. Boleh saya Tapi tambah? tidak menjanjikan puncak. Macam ni lah korang. Senang cerita, kalau korang kata trip ni kroni, kalau trip ni kroni kita tak akan buka. Itu je. Kalau trip ni kroni kita tak akan buka. Tapi atas dasar apa? Atas dasar pertimbangan ke masa itu, kasih sayang terhadap flora dan fauna yang ada kat Malaysia ni. Kalaulah korang memang rasa pencinta alam, ingat, jangan jadi pencinta wanita saja. Jadilah pencinta alam juga. Pasal apa? Gunung ni bukanlah kepada keturunan kita saja. Kita fikir apa anak cucu kita yang akan datang supaya apa? Mereka dapat menikmati benda ni. Takkan zaman kita je. Kita dah tahu zaman kita dah macam ni. Takkan akan datang kita nak berlaku lebih teruk lagi. Betul. So nak tak nak, harap korang faham pasal tentang benda ni. Memang tak tipu. Saya pun kalau boleh nak puncak. Jika kalau nak puncak, dia tak akan ada tulisan konservasi untuk trip. Dia hanya kata, trip Yong Belah. Macam tu. Itu yang memang janji puncak. Tapi trip ni ialah konservasi Gunung Yong Belah. Betul. Dia menjanjikan apa? Pengalaman ketika kita nak mengutip sampah. Teamwork kita belajar tentang ilmu denai. Belajar tentang benda ni. Mungkin banyak ilmu kita dapat kat situ. So, matlamat tu turut betulkan niat bila kita masuk, iaitu untuk mencari ilmu tentang hutan ni macam mana. Kadang sebab apa? Kadang setiap track ni berleleng. Kita belajar bermacam-macam kategori kat situ. Betul. Ada tambahan lagi Kila? Tak ada, tu saja. Tak ada Okey. Kalau tambah je saya marah je. Alah, jangan marah. Okey, soalan seterusnya Kila. Okay. Soalannya ialah apa? Soalan dia apa ni? Okey, soalan dia satu saja. Kila, apa benda bonus paling besar yang saya akan dapat kalau saya ikut trip ni? Bonus paling besar. Bonus paling besar dia kalau trip-trip konservasi ni kan, apa yang korang dapat is, saya tak tahu lah, macam saya buat, saya pernah first time join konservasi gunung. Apa yang saya buat kepuasan, maksudnya kepuasan diri sendiri sebab kita buat benda yang orang tak buat. Kadang-kadang kan hikers ni saya perasan je, kadang-kadang kalau dulu saya macam tu, kalau saya nampak sampah saya biar. Sebab apa? Saya tak ada pendedahan yang macam ni lah, konservasi, pick it up macam ni Sebab kan. kalau kita fikir, tu sampah orang ni apa-apa tak ambil. Betul, yes.
dulu saya ada mindset macam sampah orang kot, kenapa aku nak kutip. Tapi bila saya join core and core ada buat konservasi macam ni, bila saya buat itu jadi satu kepuasan. Sebab apa? Sebab saya boleh kata diri aku ni tak macam orang lain. So sekarang ni setiap kali saya macam pergi hiking, mesti akan ada plastik sampah kecil. Tak kecil pun kan. Kecil je. Kau nampak sampah kau kutip, kau nampak sampah kau kutip. Ya. Benda tu kita praktis, lama-lama hikers lain akan tengok tau. So tujuan kenapa kau buat konservasi ni is kita nak memupuk ataupun mendidik hikers-hikers lain ni supaya nampak sampah dekat trail kutip walaupun itu bukan sampah kita. Walaupun kau rasa macam bukan tanggungjawab aku kot nak kutip sampah dia ni, dah pandai buat pandai lah kutip kan. Tapi kita jangan letak diri kita sama macam hikers tu. Kita jangan be different. Jadi seorang hikers yang orang cakap Macam dalam ni lah, belakang saya. Apa? responsible hikers. Hmm. Even bukan sampah kita pun Angkat je. kita kutip je. Kita jangan jadi macam orang lain. Jangan be different. Jangan be same. Biar orang gelakkan kita sebab kita lain. Jangan orang gelakkan kita sebab kita sama macam orang lain. Tahu tak Kila? Minta maaf saya nak mencelah satu benda je. Bila kita cerita pasal konservasi, satu benda saya nak terapkan iaitu budaya paling menarik yang saya suka ialah dekat Jepun. Bagaimana cara diorang mendidik orang-orang ramai ataupun masyarakat daripada sudut kecil sehinggalah ke besar, sudut organize iaitu pembersihan diorang. Contoh daripada lepas makan kena ni, sampah ada sikit pun buang. That's why dia menjadikan salah satu negara yang orang kata apa, nampak bersih. So orang pun suka. Sampai apa kita tengok viral, longkang pun ada ikan koi. Jarang-jarang berlaku. Tapi apakah salahnya kan? Lepas ni kalau korang lah kan, tiba-tiba disebabkan laluan tu tak ada sampah, silap-silap kan, rusa-rusa pun korang boleh nampak. Mana tahu? Setuju ke? Boleh jadi tak? Ada nak tambah ke? Tak ada. Macam awak ni macam tengah gelak je. Saya tengah baca group tadi. Maaf lah I guys. see. Group kerja. Busy orangnya Okay. Itu daripada sudut yang bonus sebenarnya kalau kita nak fikir, kalau saya nak tambah satu benda bonus sebenarnya bukanlah bonus kepada gunung. Gunung ni hanyalah tambahan tapi tak janji itu pun boleh dikira bonus, tetapi bonus yang sebenar ialah satu saja bagi pandangan persendirian saya, iaitu pengalaman. Pengalaman ni korang tak akan pernah lupakan dan korang akan bawa lah benda ni sampailah kepada orang lain. Janganlah menganggap benda ni macam satu orang apa? Orang kata apa? Satu penyesalan. Tapi bukan. Kena anggap ni satu orang kata apa? Hebat, aspirasi yang hebat. So benda ni benda yang menarik. Korang boleh ajar kepada orang lain. Orang kata apa? Pepatah kata apa ya? Alah bisa kerana biasa ya. Saya bukan budak sastra. Alamak. Saya boleh katakan macam tu lah. Jadikan benda ni alah bisa kerana biasa. Ambil lah walaupun sekecil-kecil pembalut gula-gula tu kita angkat lah walaupun sekecil tu sampailah sebesar-besarnya. Dengan ini kita memupuk, orang melihat apa yang kita buat slow-slow. Saya ambil contoh macam mana Alif Sata boleh menjayakan subuh macam Jumaat. Jadi why not kita nak menjayakan juga benda ni tentang sampah. Kan? So saya boleh ambil konsep macam tu, nak tak nak kita nak memberikan kesedaran kat sini. Okey, itu sedikit sebanyak daripada saya. Kita pergi kepada promosi pula. Sorry. Saya ulang sekali minta maaf sangat-sangat. Ikutkan trip podcast ni bukanlah kepada sesi menjual. Sebenarnya ini lebih kepada podcast nak ceritakan tentang pengalaman. Kenapa saya harus menceritakan tentang barang, saya nak kena jelaskan juga. Atas dasar apa, minta maaf sangat-sangat saya ucapkan. Saya tak dapat nak puaskan hati semua orang. Sikit sebanyak barang ni saja saya dapat promokan. Inilah barang yang saya nak ceritakan. Iaitu Promote barang. promote barang, betul. Okay. Iaitu macam biasa HA13. Ini dia antara headlamp paling popular yang memang saya akan suggest orang pakai. Kenapa? Pertama, max output sehingga 350 lumen, kategori hybrid, dua lampu kuning, lampu putih dan lampu merah, serta boleh memakai bateri AAA ataupun bateri petak. Jikalau kita memakai bateri petak, dia akan lebih bagi penggunaan yang masa lebih lama. Sudut lain, ketahanan dia macam mana pula? Ketahanan dia, impact resistance 1 meter, boleh pergi
IP dia lah IPX6. Sekadar hujan renjis-renjis, hujan lebat, hujan salji, hujan apa, hujan duit je belum lagi. Boleh saja dilepas. Mantap. Stripe yang reflektif almost all area. Paling penting ketahanan memang tahan lama. Saya cerita sikit sebanyak daripada sudut ketahanan dia. 5 lumen, 6 lumen 140 jam, 100 lumen 12 jam, 300 lumen untuk penggunaan 3 jam boleh pergi sejauh 120 meter. Sekadar nak rentas-rentas sungai tu lepas saja. Alhamdulillah. Itu untuk penggunaan bateri AAA. Okey, itu sikit sebanyak daripada sudut promosi. Okey, kita pergi kepada tajuk pula kali ni. Okey, Kila, adakah awak sudah bersedia? Mr. Jauh lah lagi. Ni lagi. Tengah yang dia event ni. Tiba-tiba ramai orang. Alamak. Tak ada lah. Alah, macam mana ni? Tak apalah, saya just ni lah. Okey, Sekejap saya korang, saya try take baca 5 komen jap. jap. Bang, boleh cerita sikit tak pasal gunung ni? Ada berapa ketinggian dia? Okey, saya cerita sikit pasal gunung ah. Gunung ni sebenarnya terlalu banyak. Nak cerita tinggi gunung, gunung apa je tak tinggi? Semua gunung hampir tinggi. Melainkan permukaan dia tak dicerita, tak tulis gunung lah. Daripada sudut gunung, gunung-gunung antara gunung yang terbaik lah kalau korang rasa nak try kan. Saya akan saja satu gunung ni yang memang saya rasa semua peringkat umur boleh naik. Trek dia luas, memang menarik. Antaranya ialah Gunung Angsi. Ada 2 laluan je kalau saya tak silap. Daripada apa? Ulu Bendul kan? Apa dia? Gunung Angsi tu. Dia ada 2 laluan. Gunung Angsi. Gunung Angsi. Ada 2 laluan. Satu Ulu Bendul dengan satu lagi kat mana? Oh, saya naik dekat Ulu Bendul je. Ulu Bendul saja kan? Ada satu laluan yang shortcut kan dengan tu. Ulu Bendul yang panjang Mana dia ada satu jalan je lah. bukan Ada dua Tak, ada 2 jalan. Ada 2 jalan Angsi. Angsi dah ada 2 jalan. Jadi kalau saya tak silap, kalau korang tahu, korang boleh try komen. Saya dah lama tak pergi. Minta maaf sangat. Soal trek Angsi ni antara yang saya akan dikategorikan sebagai trek yang Bukit Putus. Terima kasih. Bukit Putus, saya lupa. Trek Angsi ni antara trek yang mudah korang nak bawa. Boleh bawa anak-anak, tak ada masalah. Sebab kenapa saya katakan, kadang setengah orang akan pergi kepada Gunung Datuk. Memang betul. Gunung Datuk menjanjikan puncak yang menarik. Tetapi jikalau kita yang ada berkeluarga, bagaimana nak bawa? Kita fikir, dia terlalu, Angsi ni tak terlalu hardcore. Dia tak terlalu hardcore, tak memacak. Sebab apa? Trek dia santai, relax, landai. Bukan yang jenis macam, dah lah luas trek dia. Disebabkan trek yang luas, kita nak bawa keluarga berjalan, bawa anak pun selesa. Itu saya fikir daripada sudut keselesaan. Tetapi kalau merasa nak mencabar diri, Gunung Datuk lah antara tempat terbaik untuk training. Hari-hari saya nampak. Hari-hari. Majoriti hampir keseluruhan saya tengok. Naik, turun, naik, turun. 3 kali, 2 kali sampai 4 kali pun ada. Saya tengok pacik kepala botak yang tu ni. Gila. Bukan nak kata dia gila. Tapi stamina dia tu gila. Itu saya nak terapkan lah sebenarnya. Hebat. Masing-masing ada cara menggembirakan diri masing-masing. Mungkin itu cara mereka. Bagi saya lah. Yang menggembirakan saya ketika naik gunung ialah perjalanan. Sambil-sambil tu buka pula lagu Idef Gap perjalanan ini sungguh sangat menyedihkan. Okey. Sudah sedia ke? Kila? Dengan Sudah. soalan? Okey, terima kasih kerana ceritakan tentang Bukit Putus tu. Saya dah lupa. Banyak sebenarnya, dah lama saya tak hiking. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya pula Kila. Soalannya ialah, ada yang mengatakan mengatakan kepada saya mungkin disebabkan pendaki yang sudah terlalu ramai dalam masa setahun sehingga memerlukan campur tangan NGO seperti kita untuk memastikan gunung ini tetap stabil. Adakah benda ni satu persoalan yang Kila setuju ataupun tak setuju dengan benda ni? Apa tadi soalan ni? Soalan ni ialah ni. Ringkaskan. Panjang sangat ayat Panjang sangat Alamak. Okey, soalan ni satu saja saya ringkaskan. Antaranya ialah, adakah Kila setuju? Mungkin hikers dah terlalu ramai dalam masa setahun dekat Gunung Yang Belah. Jadi memerlukan campur tangan NGO seperti kita, betul ke tidak? Okey, dia macam ni. Panjang sangat tu Panjang sangat tu. Dia setiap gunung sebenarnya saya tak tahu lah sebab saya belajar dalam bidang ni. Setiap gunung yang berada di bawah Jabatan Perhutanan sekarang ni dia ada carrying capacity. Satu hari contoh ni saya main tembak je ni, tapi itulah terms dia punya formula. Contoh Bukit Kutu, satu hari 100 orang saja yang boleh naik. 100 orang Yes, 100 orang. Tapi saya tak tahu saya cakap je dia ada exactly macam
setiap gunung dia ada carrying capacity dia masing-masing. Hmm. Kenapa wujudnya carrying capacity tu? Kenapa satu hari 100 orang saja yang boleh naik? Sebab masalah macam ni lah. Kerosakan trail, pembuangan sampah. Jadi kita sebagai top management bukan core. Maksudnya orang atasan sebagai top management ni dia ada tanggungjawab dua responsibility. Yang bermaksud satu dia kena jaga hikers punya kualiti, satu lagi dia kena jaga hutan. Sebab tu wujudnya carrying capacity. Okay, kalau tadi soalan dia ramai sangat ke hiker sampai memerlukan campur tangan NGO ni apa semua. Sebenarnya dia macam ni. Kalau kita nak tunggu pihak yang sepatutnya buat kerja, saya tak menyalahkan mana-mana pihak, tapi ini pendapat saya. Kalau kita nak tunggu pihak yang sepatutnya buat kerja, lambat lagi. Daripada kita menunggu orang punya action, better kita take the action. Betul, saya setuju. Contoh kau nak tunggu, kau tahu contoh agensi ni dia buat pembersihan gunung. Maksudnya setiap bulan dia akan buat. Tapi benda tu delay. Sampai bila kau nak tunggu? So daripada kita tunggu orang take action, better kita take the action. Kita ada knowledge, kita ada kebolehan, kita ada kepakaran, why not kita buat? Kita tak payah apa? Orang cakap tak payah tunggu mana-mana agensi. Sebab kita sendiri ada orang yang pakar, kita ada kepakaran tu, kita ada specialist tu. Dan kita buat. Betul. So dia tak senang cakap, sebenarnya mana-mana pun dia tak NGO ni dia terpulang, dia depends. Kalau dia rasa macam nak buat, dia buat. Dia bukan sebab banyak sangat pendaki naik ke apa ke, tak ada. Okay, saya nak tambah satu benda Betul macam Kila kata, saya setuju. Why not kan, kenapa kan? Contoh, dia nampak macam politik sebenarnya, bukan tau. Benda ni nampak macam politik sebenarnya, dia bukan politik. Atas dasar diri kita sendiri. Saya bagi contoh satu paling mudah lah. Kita masuk tandas. Buka je tandas. Siapalah kencing ataupun berak tak pam. Betul? Why not kita pam? Betul. So inilah kau nak disebabkan tunggu orang yang kedua pam, lambat lagi. Silap-silap dia masuk, dia tengok dia keluar balik. Jadi macam itulah konsep gunung dia. Betul. Kenapa terlalu ramai? Ini cara mudah untuk kita nak faham. Jadi why not kita take the action. Kita sebagai diri kita teruskan. Ada soalan ni menarik. Daripada Sulaiman Akhlakhan. Weh, awak ni nyama nak buat program petik sampah amal gunung, tapi kenapa organizer cas mahal? Okey. Boleh saya jawab tak benda ni? Sebelum awak jawab, sebelum saya jawab, awak jawab dulu. Okey. Lagi dia marah lagi. Tak, kita tak marah. Okay. Let guys. Macam ni. Kadang ada setengah orang kata mahal kan. Saya faham kenapa orang kata mahal benda tu. Okay, first kita kena fikir. Apa yang kita sediakan ialah first ration. Transportation daripada tu 4x4. 4x4. Open shelter. And then, kita bukanlah segara. Benda pertama kita kena fikir apa? Nak invite yang pakar ni macam mana pula? Adakah tak perlu bayaran diorang juga? Mesti kita perlu. Atas dasar apa kita buat benda ni? Iaitu kita akan fikir apa satu benda. Ada sejarah dia kenapa kita pilih Yong Belah. Kalau korang yang pernah naik Yong Belah mungkin akan faham juga. Saya belum pernah naik lagi. Tapi mungkin saya faham kenapa dia buat benda ni. Nak kata mahal sangat pun tak adalah juga. InsyaAllah mampu bang. Saya rasa awak je yang cakap trip call ni. Sebab sebelum ni 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam kita tak buka harga macam yang 3 hari 1 malam. 3 hari 2 malam ni. Mungkin harga sedikit naik. Satu ration untuk 3 hari. Hari tu Badik buka 2 hari 1 malam. Jadi harga dia murah. 100 lebih macam tu je. Ini kita pergi 3 hari 2 malam bang. Kita bukan pergi sehari. Kalau kita pergi Depak, abang boleh dapat dalam harga yang murah lah. Macam abang ni kan, abang fikir. Tapi sebab kita pergi 3 hari 2 malam. Tapi kita pergi hari malam. Mungkin dia dilebihkan ke ration lah. Tapi abang kena ingat satu benda je bang. Minta maaf saya kata benda ni bang, saya minta maaf dulu bang benda ni. Sebab satu benda kita kena ingat. Saya tak dapat nak puaskan hati semua orang. Atas dasar kenapa kena faham maksud yang pertama iaitu apa? Conservation. Konservasi. Konservasi. Kita kena faham maksud ni adalah trip konservasi. Bukanlah trip nak happy-happy sangat, tidak.
Happy memang ada, tapi kita nak menjadikan pengalaman. Bukan sekadar saya nak kutip sampah ni saya tengah makan. Tetapi saya nak fikir denai yang ada kat depan ni. Track. Adakah kawasan tu track dah hancur? Pun kena fikir satu hal lagi. Saya rasa dah lain pula ni. Okay, dia Ah. macam ni. Kalau abang rasa benda ni mahal, sebab kita boleh bayar angsuran, tak ada masalah. Abang bayar separuh, abang bayar suku dulu kat Atome. Lepas tu the next day the next month abang bayar. Dia tak ada masalah pun sebenarnya. Kadang saya faham kat sisi abang. Kalau saya duduk sisi abang pun, mungkin saya akan kata, tetapi jika kita faham apa yang kita nak berikan, ataupun kita tahu apa yang kita nak, iaitu nak menjaga hutan, baru kita faham kenapa. Setiap benda ada kos. Bukan setiap benda tak ada kos. Okey, itu sikit sebanyak. Harap abang faham bang. Minta maaf sangat-sangat saya ucapkan sekali lagi bang. Saya bukan nak marah ke apa, tidak. Tapi saya nak menjelaskan tentang penjelasan tentang kadang ada orang bertanya tentang harga ni. Kalau jelas, komen jelas bang. Boleh komen jelas. Alhamdulillah, insyaAllah. Ataupun ada apa yang kurang jelas saya terangkan ke, atau macam tak masuk akal lah apa Mak yang jelaskan ni. Abang boleh saja inbox TikTok kita orang untuk mendapat mengetahui lebih lanjut tentang trip ni. Mantap tak bang? Gitulah. Saya sikit je Dia saya share. senang cerita macam ni. Kita bukan semata-mata petik sampah lah. Kau pergi saja, kau hiking juga. Kalau rezeki sampai ke puncak, Alhamdulillah. sampailah macam tu. Dia bukan semata-mata kerja kau seharian tu kau putih sampah je. Betul? Okey. Daripada sudut lain, itu dah terjawab Ada nak tambah lagi daripada sudut NGO? Tak Kenapa ada, pula tak dia? ada. NGO ni bukan bermaksud kita saja Ada juga yang lain-lain. Boleh je buat saja, betul tak? Tetapi buat masa ni kita lah yang ada buat untuk pick it up punya. Bukanlah dekat Yong Belah semata. Gunung Ansi, Gunung Datuk pernah buat. Datuk pernah buat, Ansi pernah buat, Yang Belah pernah buat. Badik pernah banyak lagi lah gunung-gunung yang dia pernah buat sebelum-sebelum ni. Bukan satu gunung saja. Tapi dia stop sebab PKP. And then masa lepas PKP tu tahun lepas tahun lepas baru dia nak start balik. Kita starting dengan Gunung Datuk. Lepas tu masa bulan puasa kita ada buat juga pick it up, feed berbuka puasa sama staff ku outdoor dekat Masjid Petani Jaya. Petani Jaya ke Puchong lah lebih kurang dekat macam tu. Tasik tu Okey. Itu sudut yang pertama. Minta maaf sangat-sangat jikalau soalan ni jawapan kami tak dapat memuaskan Saya ucapkan dulu Harap selamat akhlakkan, fahamlah kami. Jikalau nak dapat lebih jelas detail, boleh saja inbox TikTok terang. Ataupun yang pernah awak tahu harga dia kenapa, boleh saja komen saja benda tu. Okey, soalan seterusnya apa? Kila. Saya sayang flora dan fauna yang ada kat Malaysia ni. Tapi bagaimana pula cara saya nak membantu jikalau saya tak dapat join trip ni? ICR, thank you for the love. Dia mana-mana yang macam berminat tapi dia tak dapat join. Kalau kita tak adalah mengharapkan sumbangan ke apa-apa ke kan. And program konservasi ni bukan habis dekat situ je. Kita akan buat. Mungkin Badik akan buat sebulan sekali. Kita tak tahu. Kepala Badik kita tak tahu. Kita dapat baca. So kalau dia tengok program ni sukses, dia akan open. So kalau tak dapat pergi untuk bulan ni, the next konservasi awak boleh join. Betul. Next konservasi awak boleh join. Tak ada masalah. Macam macam saya tak nak sebut apa orang panggil? Mana? Grup mana, tapi grup tu dia berminat untuk join kita punya konservasi tapi dia tak dapat join. Jadi dia nak memberi sumbangan lah maksudnya, tapi kita tak tahu sumbangan dari segi kasih sampah ke apa, kita tak tahu. Itu sumbangan dia untuk support kita punya program Pick It Up ni, konservasi ni. Itu terpulang kalau korang rasa macam alamak tarikh ni tak dapat. Macam mana nak join, macam mana nak support? Tak apa, nanti kita open lagi, korang support lagi. Follow je kita punya social media, kita punya site, semua kita up semua program kita semua dekat dalam tu. Korang just tinggal follow je. Sebab kadang-kadang orang duk tanya tau, bang tak buat ke trip ni, tak buat ke trip ni, padahal kita buat. Bila kita buat, korang tak nak pula join lah macam tu kan. Bukan korang tak nak join, mungkin korang tak follow kita punya social media. Jadi korang tak tahu trip tu kita ada open. Betul. Macam
semalam kan, banyak orang tanya Kinabalu. Padahal Kinabalu lah dah lagi, budget dah buka bulan 12. So untuk tahun ni ada, korang jangan risau, hujung tahun. Korang tinggal follow up je kita orang punya social media. Telur ke, Wasabi ke, kat mana-mana lah. Korang follow je. Kita up semua trip kita kat situ. Betul. Okay? Okey, saya nak tambah. Bila nak tambah lagi ya? Tak ada. Okey. Saya nak tambah tentang soalan tadi, ada yang mengatakan macam manakah cara, saya memang sayang flora dan fauna, tetapi bagaimana pula cara saya nak support jika kalau saya tak dapat nak hadir untuk naik gunung. Mungkin atas dasar saya tak, kesihatan tak merangsangkan, masa tak dapat, saya tak dapat masa yang sesuai untuk nak follow. Boleh saja cara nak join, antaranya ialah dengan korang boleh support pembelian baju daripada Core, iaitu Scope Mart. Scope Mart punya baju yang masih nampak Zulaika tengah pakai, inilah dia, material pun puas hati, sedap, tak panas. Saiz ada daripada saiz XS sampailah ke double XL. Tulisan bahagian depan ada pick it up, serta bahagian belakang ada kategori nama Core Adventure, Core Outdoor Core Outdoor. Core Republic kat sebelah sini, Core Outdoor, Core Republic. Saiz ada XS sampai ke double XL, sesuai sangat nak pakai untuk semua jantina. Saya panggil semua jantina lah. Tak kisahlah dia apa-apa pun. Alhamdulillah. Yang kedua, cara nak support, boleh juga macam Kila terangkan tadi. Mungkin ada setengah orang nak bagi sumbangan ke apa kan. Kita tak mengharapkan apa-apa, tetapi ada setengah orang saya sayang sangat lah. Tapi disebabkan kau membuatkan trik macam ni, saya rasa saya suka. Sebab kita sebagai NGO, kita macam tak apa. Jadi dengan adanya support daripada korang semua ni, still macam memberi, orang kata apa, sokongan. Saya panggil sebagai sokongan. Saya tak nak panggil sumbangan, tetapi sokongan. Korang memberi sokongan kepada kita. Dengan itu, mungkin insya-Allah akan datang kita akan memperkembangkan lagi. Mungkin bukan sekadar gunung. Silap-silap boleh jadi macam kat Indo yang kutip kat sungai tu. Boleh jadi. Kita ada plan last year kita ada plan macam nak buat kutip sampah dekat area. Kutip sampah menggunakan SUP, menggunakan kayak. Itu semua dalam planning. Ada. Cuma tak dijalankan sebab macam kita tengah riki-riki kawasan apa semua. Untuk for the first time kot rasanya kita buat kutip pick it up dekat Tasik tu. dekat Tasik. Itu for the first time. Itu dekat tepi-tepi Tasik lah. Mungkin upcoming lepas ni kalau korang keep support Core Outdoor semua, mungkin kita akan buka pick it up kat gunung je. Bosan abang, asyik naik gunung je. Okey, kita pergi pantai ke, kita pergi sungai ke kan. Tapi kita ada juga buat pick it up dekat ni. Mana? Konservasi dekat sungai. Itu tapi event tu event besar lah. Maksudnya orang company dia approach kita, okay, kita orang nak buat aktiviti konservasi ni. So kita buat dekat Sungai Pisang. Dekat sini lah. Tapi minta maaf saya mencelah, ada satu benda saya tambah. Mungkin boleh jadi dengan ada sokongan korang. InsyaAllah. Contohlah, sekarang kan berlaku musim banjir banyak sangat betul. Mana tahu dengan adanya sokongan korang, kita boleh sebagai NGO boleh tolong macam bersih-bersih ke kawasan-kawasan ni. InsyaAllah. Kau pernah hantar kan? Misi banjir kan? Misi untuk bantuan banjir untuk nak bersihkan. Yang kedua, benda yang saya nak tengok sangat. Jadi saya memulakan support korang, sokongan korang sangat-sangatlah keras. Antaranya sebab apa? Kalaulah Badik setuju dengan saya untuk campakkan Roy dekat Sungai Kelang, sampakkan Roy bersihkan kat Sungai Kelang tu. Kalau dapat, macam mana pendapat korang? Gitu. Siapa tak nak? Kan? Akan datang pergi ke Sungai Kelang, ke Sungai Melaka, Sungai Pahang, sungai apa, macam-macam lagi, banyak lagi. Jadi support ni bukanlah sekadar daripada RM1 ke apa, item dan bermacam-macam lagi kategori. Betul. Baju yang korang beli kat dalam ni, kau balik pick it up tu, itu pun sama dikategorikan sebagai support. Dan saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat jika korang support sampailah sekarang. Okey, ada tambahan lagi Kira? Nak cakap? Tak ada. Okey, jikalau tak ada, kita akan pergi pada soalan seterusnya. Sebelum kita nak startkan soalan, sekarang kita berada pada 14.2K. Sekarang saya ada tinggal lagi 2 soalan saja. Habis soalan saja, live ini akan tamat. Serta harap cukuplah 20K like dan ada 30 view. Jikalau tiada benda ni, minta maaf sangat-sangat saya ucapkan, giveaway ni tak dapat nak dijalankan. Saya ucapkan lagi sekali, minta maaf sangat-sangat. Dengan syarat ada 20K view dan 20K view pula, 20K like serta ada 30 view, kita akan jalankan giveaway ni. Boleh? Kalau like 20K je tak ada view 30? Saya jalan je. Tapi itulah, kita kena tengok macam mana audience kita. Kalau diorang share lagi, minta kawan-kawan dia kan, masuk, tag screen semua.
kita akan terus jalankan. Lagi cepat lagi bagus sebenarnya. Okey, soalan seterusnya. Soalan ni best. Yang ni soalan panas. Yang belapak kan ada. Gila. Nak buat apa lah NGO sibuk-sibuk. NGO macam kita nak sibuk nak kemas-kemas barang ni. Kemas-kemas sampah ni. Biarlah ada orang buat. Macam saya cakap tadi lah, contohlah kalau yang berlapak tu tak buat, kita nak tunggu sampai bila? Sampai bila kita nak tunggu dia jalankan benda tu? Daripada kita tunggu dia take action, better kita take the action. Lead the action. Betul. Tapi Tak salah pun sebenarnya. betul. Tapi saya macam terfikir kan. Bukan yang bola bayar kita pun. Dia macam orang maybe akan terpikat apa ni. Habis apa fungsi yang bola punya park? Diorang kan dapat benda semua benda ni. Kita pula sibuk-sibuk nak buat benda ni. Kita pun tak ada, rasanya kalau konservasi ni kita pun tak ada macam bayar apa-apa dekat, maksudnya apa yang kita buat ni adalah memang Value. atas dasar memang atas dasar diri kita sendiri. Macam Badik memang suka konservasi ni. Jadi dia buat bukan sebab semata-mata, dia buat bukan nak dapatkan penghargaan daripada yang berlapak ke apa tadi. Maksudnya macam memang itu dia punya tujuan. Itu dia punya tujuan konservasi. Maksudnya memang nak menjaga hutan. So betul lah orang kata apa, betulkan niat kita. Setiap perbuatan bermula dengan niat. Jadi apa-apa pun niat korang. Janganlah korang cakap macam kita kembali pada soalan yang keempat sekali tadi. Iaitu tentang kroni. Sebenarnya trip ini bukan trip kroni. Serta ada setengah orang cakap trip ni mahal lagi satu. And then berkait pula dengan kenapalah nak buat semua, nak menyibuk. Tidak, ini atas dasar niat. Kalaulah kita sayang hutan, bukanlah sekadar orang kata apa, dengan sayang hutan ni kan, korang nak pergi, tak nak pergi kat sini, korang pergi tempat lain, tak boleh. Boleh saja. Janji apa-apa trip boleh saja. Korang rasa nak buat sendiri pun, korang naik Gunung Datuk nak buat sendiri. Saya mengalu-alukan benda tu. Betul. Saya mengalu-alukan. Salah satu kenapa kau wujudkan konservasi macam ni, sebab ada setengah orang dia tak tahu pun ada agensi ataupun ada kedai. Kita orang ni boleh dikatakan macam kedai outdoor je pun, tapi kita orang buat benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab kita ada knowledge pasal-pasal benda ni. So ada setengah orang tu kadang-kadang kan dia macam, aku nak buat tapi aku tak tahu. Aku tak tahu siapa yang boleh buat, siapa yang tu. Contohlah macam awak cakap tadi kan, yang berlapak ada, tapi bila kita check, mana konservasi daripada yang berlapak apa semua kan. So kalau boleh kita nak jadikan KOR ni salah satu role model untuk program konservasi. So orang akan So apa-apa macam KOR pernah buat, apa kata kita JV dengan KOR ke apa kan, tak ada masalah. Kalau macam company korang macam sebelum ni kita dah berapa kali lah macam company DHL approach kita untuk buat konservasi. Konservasi ni banyak korang. Kita bukan tertumpu kepada kutip sampah saja. Hari tu kita buat konservasi penanaman pokok bakau, konservasi repair trail, kutip sampah, banyak lagi. Anything konservasi, kalau korang rasa macam nak buat konservasi tapi kita tak ada kepakaran, korang boleh contact kita orang, tak ada masalah. Betul. Jangan lupa kau juga pernah membuat tutup lubang jalan macam Landu Zawawi. Itu tak adalah. Itu tambah je lah. So macam dialu-alukan lah. Macam korang, company korang kan macam, alamak asyik bosan buat. Tak adalah bosan. I mean macam asyik buat gunung je. Bukan, asyik buat family day apa semua. Apa kata kita tukar kelainan, kita buat aktiviti konservasi. Macam DHL Selangor and Singapore approach kita untuk buat konservasi. Betul. Kutip sampah and apa ni, penanaman pokok bakau. Diorang sendiri cakap tak ada lagi company macam outdoor yang buat benda macam ni. Jadi bagi saya bila kita dapat compliment macam tu, kita dah jadi salah satu role model untuk company outdoor yang buat aktiviti macam ni. Betul. Awak carilah company-company outdoor lain, tak ada. Saya bukan nak bangga tapi that's the facts. Tapi kita sebenarnya kena bangga juga ni. Kita kena bangga juga sebenarnya. Jangan nanti orang cakap kita riak. Kita tak riak. Kita nak menjadikan satu ni role model. Boleh, Yes, jangan tahu. salah. Tak salah pun benda ni. Janganlah korang anggap ni. Ingat satu benda saja saya ucapkan. Setiap perbuatan bermulanya dengan niat. Dari tiba-tiba dekat dalam ni pun ada ustaz tau. Cuma ustaz tu dia umrah. Tuan Haji pun ada dekat dalam ni. So Tuan Haji nak masuk ke dalam ni, Tuan Haji? Tak share. Tuan Haji kata tak share. Okay.
Soalan seterusnya Kira. Ni yang last pengakhiran. Okay. 5 minit daripada sekarang, jika tak dapat 20 kila, minta maaf sangat-sangat. Kita terpaksa lah. Sikit lagi guys, sikit lagi. guys. 18k. 5 minit daripada sekarang. Akhir sekali. Soalan ni ialah ni. Nasihat yang Kila nak kasih lah kepada semua pendaki yang ada kat Malaysia ni. Tak kisahlah kat Malaysia ataupun luar Malaysia. Untuk mendaki gunung ni, macam mana nak jaga benda ni? Dia sebenarnya macam ni. Lagi-lagi kita cerita pasal sampah lah. Kalau cerita pasal isu sampah ni, nak betulkan setiap pendaki ni memang tak boleh. Dia semua bermula dekat diri sendiri. Tapi apa yang kita orang buat ni adalah salah satu awareness untuk menyedarkan macam once kau join kita punya konservasi, kau akan rasa macam sebenarnya tak susah pun kutip sampah ni. Betul. So bila once kau dah join konservasi, macam saya cakap lah, dulu first time saya pun macam hikers macam nampak sampah buat bodoh. Asal aku nak kena kutip sampah orang kot. Tapi once masa first time saya join, saya dah mindset saya tu bertukar. Macam nampak sampah ni, asal ada orang ni buang-buang sampah macam ni apa semua, kita kutip, kita ambil. Mana yang kita boleh ambil, kita ambil. Mana yang kita nampak, contohlah kau jalan-jalan kau nampak, pap kau ambil masuk dalam plastik, pap kau ambil dalam plastik. Itu semua training daripada konservasi yang saya pergi. Nampak sampah ambil, nampak sampah ambil. Pergilah mana-mana pun sediakan plastik sampah tu. Tak orang cakap tak berat pun, bawa kecil je. Lepas tu lagi satu, macam saya cakap tadi saya ulang banyak kali kan. Korang pergi naik atas boleh bawa benda berat-berat. Lepas tu sampah korang tinggalkan, botol air korang tinggalkan. Jangan. Yang untuk yang perempuan pun, kalau korang duk tukar panty liner ke, tukar pad ke, tolong bawa surat khabar ke, plastik ke ataupun apa-apa, masukkan sampah korang dalam tu. Jangan buang merata-rata. Tolong sebab gunung ni bukan kau je yang naik, orang lain pun naik. Jadi bila orang lain naik, gunung kita, orang luar negara pun ada naik tau. So bila dia tengok gunung kita kotor, so apa korang rasa bila gunung kat Malaysia ni dibandingkan dekat luar negara? Ada setengah orang Malaysia dia setuju bila ada orang buat comparison, gunung Malaysia ni kotor, and dia pun sendiri approve benda tu. Macam Malaysia ni memang, orang Malaysia ni memang. So faham mindset orang. Kita kena ubah sikap kita yang tu. Bukan dekat gunung je, kat mana-mana pun kalau korang pergi atas jalan raya pun, kau makan kau jangan buang kat jangan buang dekat luar. Macam tolong semua orang pergi sekolah belajar civic. Dah tua-tua ni takkan civic tu hilang. Betul tak? Betul. Kalau civic memang tu belajar. Betul. Lebih... Ada orang cakap tengok pantai pun je dah barai. Betul. Sekarang ni kadang-kadang yang family camping tu kan, masak sana sini pap, tinggal kotor. Itu benda macam tu kadang-kadang dia sendiri punya common sense lah. Kau dah pergi tempat tu, kau datang tempat tu bersih, jadi kau balik pun tempat tu kena bersih. Sebenarnya macam tu. Tapi itulah kadang-kadang orang ni dia tak ada kesedaran. Dia tak ada kesedaran. Tak tahulah orang tak tegur ke apa, tapi benda-benda macam tu kena ada common sense. Right. Ada satu lagi saya nak tambah Why not? Kenapa kita tak buat undang-undang tentang sampah di setiap kali naik gunung? Kita buat macam Singapura. Denda yang sangat tinggi. Dan then kita macam setiap kali masuk tiba-tiba macam kita nak naik disable ke apa nak kena tengok barang apa kau bawa naik. Itu liability kalau tu kalau bawa balik tu. Dia macam ni tau. Dia sebenarnya kalau nak cakap pasal pengurusan ni, dia kena, saya tak tahu nak cakap pengurusan, kalau pengurusan hutan ni macam mana. Even idea tu datang macam, apa kata kita buat macam ni. Tapi end up, bila kita bagi idea, orang atasan juga yang akan tentukan benda tu. Faham? Kau bagilah idea macam mana sekalipun. Kita kena, Malaysia ni kena jadi macam Singapura ni. Mungkin ada sesetengah kepala macam tak payahlah. Dia macam tak setuju. Mungkin saya ada sebab. Antara ni ialah dana, pengurusan itu daripada segi kepakaran, kemungkinan dekat situ. Sebab takkanlah setiap dalam gunung nak kena pasang CCTV. Itu masalah juga tu tak? Dia tak nampak lagi pula benda tu. Lagi satu, sekarang ni orang naik gunung bukannya nak buat benda-benda macam ni. Orang naik gunung sebab ni lah. Suasana.
Nakkan suasana. Dia tak fikir lah. Dia tak fikir. Ada komen daripada Syafiq Badik. Nak saman tu okey tapi nak kena ada penguatkuasa. Kos gaji Betul. penguasa dilihat tak berbaloi rasanya. So saya setuju dengan pandangan Badik. Betul. Masa pun dah tamat. Ting. Tambah sikit lagi. Benda-benda macam ni kalau macam berkaitan dengan pihak kuasa ni pun saya tak boleh nak komen sangat kenapa apa semua. Even kita bagi cadangan macam mana pun end up dia akan lalu juga proses-proses yang macam ni pump sekali tak boleh buat. Macam tu. Faham? Benda tu saya tak berani nak komen. Tak apalah. Saya pun tak berani nak komen sangat tapi sikit-sikit lah. Nanti ada orang cakap kita politik. Padahal kita tak politik. Ini kita panggil apa? Hak kebebasan bersuara. Lihat ni Santa podcast tau. Korang yang fikir benda lain memang hak ni bersuara. Kira salam akak. Tapi Badik kalau nak tahu nama dia lah Zulaika, saya dah bagi nama kat dia. Dia lah peneman saya pada malam hari. Awak Okay, nak dah tahu kan? 20k, dah 20k. Okey. Well. Ting pengumuman kita dah berada pada 20k like. Sekarang kita ada 11 orang mata memandang. Minta tolong. Kita sharekan live ini sikit lagi. Saya bagi masa. Lagi 4 minit. 4 minit lagi. Kita dah nak tengok view boleh naik tak lagi. Pukul 5.50 kita terus jalankan untuk kategori ni. Ada orang tak cakap maling gunung tak buat inspection sampah. Tak ke buat inspection sampah selain Gunung Tahan. Okey. Kila boleh terangkan. Dia macam Gunung Tahan tu, dia Jabatan Hutan tau yang akan cek sampah-sampah ni. Tapi kan saya nak cakap pun dalam ni macam bersalah sebab kita tak nak buka air sesiapa sebab ada yang buat kira sampah tapi di kawasan penguasa perhitan saja. Yes, betul. Tapi ada juga setengah tu macam dia check macam tu je. Dia macam banyak sampah okey lepas. Tapi tak semua orang macam tu sebab macam dia cakap kat Gunung Tahan tu kan macam saya punya dia check ala kadar. Tak, bila ada sistem pencekan ni macam dah jadi macam orang kata sistem immigration lah kita panggil lah. Immigration nak jaga kawasan sepadan apa sebelum orang nak masuk. Bila dia buat macam tu, sampah-sampah ini akan lebih terjaga. Dia tak akan, kau bawa macam ni, aku dah tengok, aku dah record kat dalam kertas. Betul. Masa saya naik Tahan tu kan, dia akan kira berapa plastik kita bawa apa semua. So bila kita makan gula-gula, kita bagi kawan kan. Masa tu macam takut lah kena denda kan. Memang saya ada perasaan takut kena denda tu. Saya bagi kawan saya jelly. Saya minta balik sampah tu. Aku nak sampah tu. Tak lah. Aku nak sampah jadi tu. pelik. Kawan, apa ni? Sampah pun nak. Masa tu semua orang aware yang berapa banyak sampah dia bawa. Memang kat Jabatan Hutan tu dia tulis, okey, plastik ni dia bawa ada 4, ada ni. Memang kalau saya bagi kawan saya gula-gula, saya minta balik sampah tu. Aku nak sampah tu. Okey. Kadang orang tak tahu. Siapa yang tahu saman berapa sekali kalau dapat? Tak dapat. Saya lupa lah. Mesti ada harga dia yang kena bayar. Ada. Pernah cakap tapi saya lupa. Kita pun kalau nampak JPJ polis saman kita dah melihat, aduh aku nak kena bayar cepat-cepat ni. Betul. Badik cakap sama, bagi gula-gula lepas tu pulang balik sampah. Kalau tak sistem butter. Yes, kita orang buat macam tu. Masa pergi Tahan tu, saya bagi jelly. Mula-mula sebab yang pergi tu dia tak pernah tahu sistem macam ni kan. Ada kat hutan, ada kat Tahan tu ada dia bagi checklist berapa banyak tin kau kena bawa kan. Berapa banyak tin, berapa banyak baju kau apa semua. Lepas tu kita tukar. Saya bagi jelly, lepas tu dia bagi saya coki-coki. Esoknya pula contohlah plastik extra jaws kan. Dia minta, kau ada extra jaws tak? Ada, tapi kita tukar. Sebab tahu je kalau kita bagi kawan kita benda yang berplastik, nanti kita punya plastik akan kurang. Okey, plastik faham. kita akan kurang. Kalau kurang maksudnya Kita ada buang sampah. Jabatan Hutan tu akan cakap, kau mesti tinggal satu plastik dekat atas. So kita buat sistem butter. Dia takkan, kau bagi aku extra jaws, kau bagi aku sampah apa-apa, asalkan tukar. Saya suka sistem sebab apa? Dia didik benda ni disiplin. Jadi setiap pendaki tu akan rasa macam, aku sayang, aku macam risau kalau aku buang. Sebab apa? Kalau dia dah biasakan dekat sini, gunung lain apatah lagi. Betul. Bila ingat balik kelakar, sumpah. Setiap kali bagi member-member, ada gula-gula, ada, tapi lepas ni plastik sampah kau bagi aku. Faham tak? Benda tu dia kelakar. Dia macam dia tanam sifat macam takut dah kita nak buang sampah kan. Jangan buang sampah merata-rata. Even kat sana kalau kita orang nampak sampah pun kan, kita orang kutip je. Sebab nak cukupkan kuota. Cuba nak cukupkan plastik sampah ni. Nak cukupkan plastik. Tak apalah, kalau lebih lagi bagus. Lebih tak apa. Jabatan apa? Pendidikan tadi Aku nampak bagus budak ni kan.
Mana tahu dapat Sebab sijil. sebab masa pergi tu kan, saya nampak je sampah-sampah kan. Lepas tu cakap kat ranger tu, kalau kita orang kutip sampah dekat track ni kan, ada kena macam apa-apa tak apa. Kalau korang kutip lagi bagus. So saya kutip je lah. Sebab saya tahu sampah gula-gula saya tu dah bersepah. Dah dekat orang lain. So macam alamak rasa macam kurang. Ada sampah, pump kutip masuk plastik. Pump kutip masuk plastik. Oh. Nampak? Jadilah macam Kila, pengutip sampah yang berjaya. Itu sebab tak nak kena sampai. Rasanya kalau semua gunung dia buat macam tu. Tapi bagus kalau dia buat macam tu. Cuma leceh lah. Macam Syafiq balik terangkan tadi apa? Masalah kos pembayaran gaji. Buat kerja lagi macam tak berbaloi sangat. Semua orang akan tak puas hati kat Dari situ. satu gunung Tanjung dia Taman Negara. Ya, Taman Negara. Betul. Okey. Sesi pemberitahuan siapakah pemenang. Okey. Kila. Saya tunjukkan. Macam mana saya nak tahu siapa pemenang? Pemenang dia satu saja. Jadi saya akan tunjukkan kat skrin. Boleh saya ambil telefon ni dulu? Okey. Pertama sekali saya nak bagi tahu bagaimana cara nak join giveaway pada kami. Alhamdulillah. Allah Akbar. Harap saya. Boleh tak masalah. Baju saya kasih lah baju daripada La Puma macam baju My Chef. Tapi saya akan ulang sekali, minta maaf. Ini hanya dekat kawasan Malaysia sahaja. Nombor 2, saya nak terangkan kat korang semua sekali. Kos penghantaran korang yang kena tanggung Saya ucapkan lagi, kos penghantaran korang yang kena tanggung. Tapi sizing dia yang saya ada, saya tinggi 165, berat baru 60 kg. Boleh saja pakai. Size saya nak kasih lah size XL. Size XL, baju ada kategori La Puma. Lepas ni dekat sini Persatuan Mendaki dan Berkemah. Kami pendaki yang bertanggungjawab kenalah dengan tajuk hari ni serta lambang Malaysia ada, My Chef, La Puma, bahagian sini sama juga. Trail care. Last sekali bahagian belakang ini paling penting. Orang nak tengok satu benda je. Responsible hikers. Yang bahagian ada bawah logo ni ada logo. korang, ada logo kau. Nampak? Jadi ini daripada kami, kita orang limited edition dah tak ada lagi. Siapa yang pemenangnya cara dia. So korang kena komen, saya nak. Siapa paling banyak komen paling bawah, saya ambil komen paling bawah sekali. Random Kita terus Baik buat hashtag FYP. Boleh, hashtag FYP pun boleh. Saya nak FYP pun boleh juga. Sekarang masa pukul 5.52. Pukul 5.53 kita akan start. Kita ambil masa 1 minit saja Cukup, komenkan lagi, share dan komenkan lagi. Pukul 5.53 kita akan startkan terus giveaway ni. Nampak? Jam saya ada kat sini. Saya akan, masa pun akan nampak. Hashtag FYP, komen dan sharekan. Boleh. Mantap. Macam Mr. AR. Ya betul. Macam Mr. AR. Hashtag FYP je. Mantap. Siapa paling banyak? Saya comel. Awak memang comel, tapi saya lagi comel. Okey, bermulanya sekarang. Tepat pukul 5.54 kita akan start giveaway dan saya akan screenshot. So korang akan nampak transparent. Tak adalah korang nak kata saya penipu ke apa. Korang akan nampak siapakah komen paling bawah. Okey? Bersedia. Lagi berapa masa ada? Sekejap, tak berfokus. 18, 20, 21 saat. Ada lebih kurang 25 saat lagi. Komen FYP banyak-banyak. Saya nak FYP. Komen lagi. Memang kita akan ni. Start suspend. pukul apa? Dah start. Dah start dah. Suspend. Dah ke belum? Sudah. Dah. Komen saya nak hashtag FYP. Hashtag FYP. Saya nak hashtag FYP. Mantap. Ada lagi 20 saat lagi masa. Saya akan bagi umum. 5, 4, 3, 2, 1. Screenshot. Siapakah dapat? Kita tengok siapa dapat. Siapakah yang kena? Saya kena tengok balik gambar tadi Saya dah screenshot tadi, saya tengok balik gambar tadi. Tutup pukul apa? Mana? Saya nak. Jap, saya tengok. Geng. Yang kena ni geng. Capik Badik. Apa benda ni Badik? Adik yang kena. Oi, aku main je. Buat balik.
Aduh, Badik ni kacau lah Badik. Aduh hai. Apa benda ni Badik? Buat balik. Buat balik pun boleh lah buat balik. Okay. Saya dah nampak siapa. Sekejap. Saya betul masa. Okey, kita start pukul 5.55 kita akan start. Nampak masa? 5.55 kita akan start. Pukul 5.56 akan berhabis. Mula sekarang. Saya akan pilih pemenang. Syafiq Badik dia kata dia main-main pula. Komen saya nak. Up. Mantap. Ni masa. Kejap lagi saya akan bagi tahu. Nampak saat kat sini? Berapa saat lagi? Kasih rancak, geng. Kejap lagi kita screenshot depan-depan mata. Korang akan nampak. Boleh. Korang akan nampak. Saya kasih lagi 30 saat lagi. Siapakah yang dapat memiliki baju limited edition? Dah macam cerita pasal jam limited edition. Padu. Responsible hiker size XL. Siapa yang tak nak? Semua orang nak tapi dengan syarat Siapa yang menang postage kena tanggung. Okey. Standby. Saya tengok jam saya kat sini. Saya tengok jam saya. Maaf. 2, 3, 1, 0. Okey. Sekarang saya akan tekan. 3, 2, 1, go. Siapa yang menang? Abang FY Koi. FY Koi ada tak? Abang FY Koi. FY Koi, awak ada tak? Kalau awak ada boleh komen tak? FY Koi 55. Kalau ada mantap. Awak telah memenangi baju limited edition responsible hiker size XL. Jangan risau, saya tinggi 165 boleh pakai. Dan lagi penting ialah berat saya 60 kg, perut pun dah ke depan bang. Tahniah saya ucapkan kepada abang. Jangan lupa inbox TikTok korang bang. Inbox TikTok kami bang. Abang dah memenangi responsible hiker. Dan saya ulang lagi sekali, Abang FY Koi, awak telah menangi baju ni limited edition. Mantap, mantul. Terima kasih kepada yang bagi gift. Dan nombor 2, saya nak ucapkan lagi sekali, terima kasih kepada siapa yang support kita sampailah sekarang. Alhamdulillah, dah sharekan live ini kepada rakan-rakan dekat anda. Last kali, jangan lupa. Terima kasih FY Koi, dapat gift lah. Mantap. Okay, thank you FY Koi. Alhamdulillah, bukan 1 tapi 2 bagi love. Okay, itu sikit sebanyak daripada saya Jangan lupa Abang FY Koi inbox TikTok kita orang. Dan itu sedikit sebanyak daripada saya. Alhamdulillah. Okay, Mr. Akila atau Miss Kila, awak ada nak kata apa-apa tak buat masa ni? Ucapkanlah sikit tahniah kepada FY Koi tu. FY Koi. Tanya yang menang baju apa? Baju daripada Core ni. Jangan risau. Ni hari-hari ke ada? Setiap live saya sampai habis. Okay, setiap kali kita live, mana yang tak dapat tu jangan risau. Setiap kali kita live, kita akan, Mail akan buat ni lah. Giveaway baju. Selagi baju ni ada stok, selagi itulah dia akan buat lah giveaway ni. Ni ada lagi satu live kat sini. Mungkin esok dia takkan live. Mungkin hari Ahad dia live ke hari Senin dia live, dia akan buat lah giveaway ni. So tanya kepada yang menang, thank you. Mana yang join, mana yang bagi gift tadi tu pun thank you juga. Yang tap screen daripada awal sampai habis, sampai pukul berapa jam nak korang menjayakan benda ni. Okay, thank dan you so much. paling penting saya nak ucapkan, sesiapa yang nak pakai baju ni, harap aura ataupun semangat untuk mengutip sampah di mana pun ada diterapkanlah dalam diri kita. Okay. Last sebelum kita end Okay, mana-mana ini kita lari sikit mana-mana yang nak join kita punya trip, korang boleh tengok dekat kita punya semua platform social media. Dekat korang boleh join kita punya telur, korang boleh join kita punya wasabi, korang boleh tengok dekat kita punya dekat TikTok pun kita ada juga, dekat platform lagi satu pun kita ada juga. Semua trip yang semua trip trip gunung, camping, kayak apa semua kita up dekat kita punya site dengan platform lagi satu. So korang tinggal follow rapat je. Sebab kadang-kadang ada je orang tanya, tak ada buka trip ni ke. Padahal kita dah buka, tapi orang yang tak aware, orang yang tak masuk kita punya telur, orang tak masuk kita punya group community, orang tak masuk kita punya group wasabi kan. Sebab semua kita up semua dalam tu. So sesiapa yang dalam ni macam mencari trip hikers newbies, ataupun macam
nak join lah trip kau sebab ada abang ni, boleh tak, ada masalah. Korang join je. Trip kita kita ada trip harga ramah sampailah harga, tak adalah nak cakap T20 pun. Okey lah. Still affordable. Kalau mana student yang nak join, tak dapat nak bayar langsam, kita ada Atome. Jangan risau. Dan ada ansuran. So korang bayar separuh pun korang boleh dah join dah trip yang 5 hari ke 7 hari ke, tak ada masalah. Nanti every month kita akan tolak. Betul. Itu saja dari saya. Dan yang paling penting, join dengan kami ialah pengalaman. Okey, pengalaman tak dapat dilupakan, insya-Allah. Mantul. Okey, saya Mael daripada Court Order Antithetical ini mengucapkan terima kasih kerana support korang daripada hujung kaki pula daripada awal sehinggalah sekarang. Alhamdulillah sangat-sangat, dan saya nak ucapkan Assalamualaikum kepada korang semua dan berjumpa lagi pada live malam ni ataupun pada hari Ahad nanti. Okey? Mantap. Jumpa lagi pada live yang akan datang. Kita akan jalankan lagi sekali giveaway juga. Assalamualaikum.